Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, ceramah kita pada malam ini atau majlis kita pada malam ini bukan satu majlis yang mana majlis tu nak gaduh dengan orang atau majlis nak berdebat dengan orang. Itu bukan maksud di majlis kita ini. Tapi tujuan daripada diadakan majlis kita ini, pertama saya dan kita semua, kita perbetulkan niat kita ialah apa dia? Pertama, untuk kita jaga agama kita sendiri, agama Islam. Kita ni sebagai orang Islam, setiap individu Islam, tua ke muda ke, lelaki, wanita, kita ni semua bertanggungjawab untuk memelihara agama kita. Kita semua bertanggungjawab untuk kita berpegang pada agama, dan juga kita membela agama kita, dan juga kita menjaga agama kita. Ini adalah merupakan tanggungjawab kita semua, kan? Yang pertama sekali, bila kita sebut Syiah, kan? Syiah ni apa benda? Ular sawa ke, ular senduk ke, makanan ke, apa benda ke, puak ke, mazhab ke, agama ke, apa dia ni? Dia ni apa dia? Syiah ni dari segi bahasa ialah memberi makna pengikut kepada sesuatu fahaman atau sesuatu kumpulan lah, pada satu fahaman, pada satu doktrin. Itu terjemah dia ialah Syiah. Syiah ini makna dari segi makna asal. Itu makna Syiah. Bila berlaku perbezaan pendapat, perselisihan pendapat di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini perselisihan pendapat ni berlaku tahun 3 selepas Sayyidina Ali dibaiat jadi khalifah, selepas wafatnya, selepas meninggal dunianya Sayyidina Osman, selepas syahidnya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman telah disyahidkan tahun 35 Hijrah. Sayyidina Osman telah dibunuh, kan? Sayyidina Osman telah dibunuh. Maka lepas tu Sayyidina Ali naik jadi khalifah, dan berlaku salah faham ataupun kita kata perbezaan pendapat, perselisihan pendapat antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Dua-dua ni ada pengikut. Sayyidina Ali pun ada pengikut, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun ada pengikut. Dua-dua ada pengikut. Pada ketika itu, pengikut Sayyidina Ali dipanggil Syiah Ali. Syiah Ali. Pengikut Sayyidina Muawiyah dipanggil Syiah Muawiyah. Makna Syiah tu apa dia? Pengikut lah. Makna dua-dua ni ada pengikut. Maknanya dinamakan Syiah pada ketika itu kerana mengikut kepada makna asal Syiah. Apa dia makna asal? Asal dia ialah pengikut. Pengikut Sayyidina Ali panggil Syiah Ali radhiyallahu anhu. Pengikut Sayyidina Muawiyah dipanggil Syiah Muawiyah. Tapi kemudian setelah lama, maka pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni yang banyak kekal, yang kononnya mereka mendakwa bahawa mereka ni mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka ini lebih dikenali menjadi satu nama yang khas kepada satu kumpulan, iaitu Syiah Ali. Pengikut atau kita tahu orang-orang yang mendakwa bahawa mereka ini mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini lafaz asal kepada Syiah. Jadi Syiah ini dalam Quran pun ada sebut lafaz Syiah. Sebenarnya Syiah ni penggunaan asal, dari segi asal, bukanlah sebenarnya makna itu salah. Syiah makna pengikut. Tetapi bila sekarang kalau sebut Syiah, kita dah faham inilah satu nama kepada satu golongan yang khas, iaitu orang-orang yang makna berfahaman dengan sekian-sekian fahaman tertentu. Fahaman yang mana menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kononnya mendakwa menyanjung Sayyidina Ali bukan kena bertempatnya, maka ini dipanggil sebagai Syiah. Orang-orang ini mereka dipanggil sebagai Syiah, iaitu Syiah Ali. Syiah. Jadi daripada mana asalnya golongan Syiah ni? Jadi tuan-tuan dah faham dah apa dia takrif pada Syiah. Maknanya Syiah ini ialah orang-orang yang mana pengikut satu kumpulan. Dan sekarang ini bila sebut Syiah, mana orang-orang yang mendakwa mencintai Ahlul Bait. Dakwa saya kata bukan sebenarnya ni, sebenarnya tipu.
Tapi golongan yang mana mendakwa, kononnya mereka menyintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, tetapi dalam masa yang sama mereka membenci para sahabat. Ini golongan Syiah. Kemudian dari mana asal golongan Syiah? Siapa pengasas pada golongan Syiah ini? Sebenarnya, pertama, kalau tuan-tuan nak faham golongan Syiah, kena faham dulu Yahudi. Yahudi ini, golongan Yahudi, mereka ini daripada dulu lagi memang bermusuh dengan Islam. Daripada dulu lagi. Selepas agama Yahudi datang, maka datang agama Nasara. Sekarang ini kita panggil Kristian. Lepas itu datang pula agama Islam. Nasara dibawa oleh agama Nabi Isa AS, Yahudi agama Nabi Musa AS. Lepas tu Nasara agama Nabi Isa AS. Lepas tu agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah datangnya agama Nasara atau sekarang kita panggil Kristian, sekarang ni memang dah diselewengkan lah, dirosakkan juga oleh orang Yahudi. Agama Nasara asalnya ialah agama yang betul, tapi dirosakkan oleh orang Yahudi. Siapakah orang yang mula-mula rosakkan agama Nasara? Ialah nama dia Paul. Dalam kitab-kitab sejarah ditulis, orang yang mula-mula rosakkan agama Nasara ialah Paul. Dalam kitab-kitab Arab dipanggil Bols, ditulis ba waw lam sin. Mungkin disebut Bols, kan, makna Paul. Paul adalah orang yang mula-mula merosakkan agama Nasara. Ni saya cerita ringkas saja macam mana agama Nasara dirosakkan. Paul telah fikir, dia ni asalnya orang Yahudi, dia dengki dengan orang Nasara yang mengikut agama Nabi Isa AS. Apa dia buat? Dia mula-mula dia cari apakah cara untuk nak merosakkan agama Nasara. Setelah tu dia jumpa, apa cara dia? Dia telah tengok Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, dia ada pengikut-pengikut dia, dan mereka memang memuliakan Nabi Isa AS. Macam mana dia buat? Selepas diangkat Nabi Isa AS ke langit, maka Paul ni datang. Paul dia telah mengagungkan Nabi Isa AS. Peringkat permulaan dia kata apa? Kamu tengok, Nabi Isa AS ni orang dimulia, Nabi Allah, kita kena agungkan dia, kita kena muliakan dia. Peringkat permulaan, maka mereka pun memuliakan Nabi Isa AS. Tapi bila peringkat permulaan tu dah mati, datang peringkat kedua, mereka mengagungkan lagi lebih daripada peringkat pertama. Sekarang lagi agungkan lagi. Lepas tu begitulah seterusnya. Generasi yang seterusnya, yang awalnya tak mengatakan Nabi Isa tu anak Allah pun, tak kata pun, tapi mereka muliakan Nabi Isa AS. Tapi lepas tu bila datang generasi seterusnya, terus mereka kata Nabi Isa anak Allah. Nabi Isa anak Allah. Macam mana cara dia rosakkan? Dia gunakan syakhsiyah. Syakhsiyah maksudnya populariti lah. Seolah macam kita populariti. Nabi Isa AS dinaikkan. Maka lalas daripada awalnya tak ada sampai tahap anak Tuhan. Lepas tu lalas jadi anak Tuhan. Lepas tu bila dia jadi anak Tuhan, mak dia pun jadi apa? Mak lahirlah Tuhan tiga. Kan lahir Tuhan tiga, kan adanya Nabi Isa, kan anak Tuhan. Lepas tu satu orang ibu, kan satu lagi dah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus tu iaitu dipanggil roh suci, asalnya Jibril AS. Maka lahirlah Tuhan Trinity, tiga. Maka sekarang ni Nasara pun berjaya dirosakkan. Daripada agama Nasara, maka kita panggil agama Kristian. Macam mana cara dia? Iaitu dinaikkan populariti Nabi Isa AS. Maka agama dia pun dah dirosak. Yang rosakkan siapa? Yahudi. Lepas tu datang agama Islam. Selepas datang agama Islam, Rasulullah wafat. Selepas Rasulullah SAW wafat, Islam tersebar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun 3 bulan. Lepas tu naik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Islam makin tersebar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah 10 tahun. 10 tahun lebih sikit. Berapa bulan? Lepas tu naik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin ini, Islam makin tersebar. Dan lepas tu Sayyidina Uthman naik dari khalifah. Sayyidina Uthman, tuan-tuan dengar tuan-tuan, ini berkaitan dengan sejarah ini. Ini tuan-tuan perlu faham betul-betul sebab ini kan ada kaitan dengan sejarah. Dan saya beritahu tuan-tuan, apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ini dibaca daripada banyak kitab. Saya beritahu tuan-tuan terus terang, bukan saya baca dari satu kitab. Jadi kalau tuan-tuan mungkin nak cari, kadang-kadang terpaksa baca banyak kitab. Jadi ini bukan dalam satu kitab saya baca, kerana ini juga sebahagian dibaca dalam kitab Arab, sebahagian juga dirujukan daripada kitab Urdu yang ditulis oleh Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih.
Jadi supaya kita betul-betul faham kaitan dia, siapa yang rosakkan agama Islam ni sebenarnya. Jadi selepas tu, bila tiba zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah 12 tahun. Jadi khalifah 12 tahun. Islam makin tersebar. Islam telah makin tersebar. Tapi pada ketika itu telah masuk satu orang dalam Islam pura-pura, satu orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi. Dia ni nama dia, waktu tu Yahudi pun nama macam Arab sebab mereka tinggal di negara Arab. Nama dia Abdullah bin Sabah. Dia ni Yahudi Yaman. Dia telah masuk Islam pura-pura. Sebab waktu tu bila Islam tersebar begitu luas, ada orang-orang munafik yang masuk Islam pura-pura, jadi mereka terpaksa masuk Islam. Tapi Abdullah bin Sabah ini masih lagi benci kepada Islam. Dia memang berazam nak hancurkan Islam daripada dalam. Ini memang azam dia. Dia pura-pura masuk Islam pada ketika zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian lepas tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Sabah inilah, dia cuba nak hancurkan Islam. Antara yang mula-mula helah yang dia buat, apa dia? Dia yang telah merancang pembunuhan Sayyidina Uthman. Dia telah rancang pembunuhan Sayyidina Uthman. Dan pengikut kepada Abdullah bin Sabah ini, kumpulan ini, permulaannya kumpulan dia dipanggil Sabaiyah. Sempena nama Abdullah bin Sabah. Geng ini, kumpulan ini, dia bukan mazhab dia bukan mazhab, kita panggil firqah lah. Kita panggil firqah. Mereka ini, golongan ini dipanggil Sabaiyah. Bukan Abdullah bin Sabah kan? Sabaiyah. Ni dia pengikut dia, nama Sabaiyah. Jadi mereka ini semua dipanggil Sabaiyah. Orang yang merancang pembunuhan Sayyidina Uthman ialah geng ni sebenarnya. Geng ini yang telah merancang pembunuhan Sayyidina Uthman. Kita bukan nak cerita pasal pembunuhan tu, tapi akhir sekali mereka yang telah porak-perandakan Islam, akhir sekali sampai Sayyidina Uthman terbunuh. Mereka yang telah hasut, akhir sekali ada orang memberontak pada Sayyidina Uthman, yang akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman dalam rumah beliau sendiri, tengah baca Quran. Sayyidina Uthman dibunuh ketika tengah baca Quran. Ketika itu isteri beliau pun ada bersama dengan beliau. Dan ketika itu bila beliau telah dibunuh, ketika itu isteri dia cuba pertahankan beliau. Orang tu telah tetak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, isteri dia pertahankan. Isteri tahan. Waktu tu pedang telah kena jari beliau, habis jari beliau putus. Jari isteri beliau. Waktu tu beliau telah kena tetak dan darah Sayyidina Uthman telah mercik. Ketika itu Sayyidina Uthman tengah baca Quran. Cuba bayangkan zalimnya hati manusia. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu antara orang yang paling banyak baca Quran. Orang yang mana begitu pemalu. Sayyidina Uthman ni orang yang paling pemalu. Sampai satu ketika Nabi SAW pernah duduk. Nabi tengah duduk. Waktu tu Rasulullah ni kaki macam tersingkap sikit. Bukan terbuka, tak, macam tersingkap sikit lah. Macam orang kata nampak sikit betis kan? Dan sebahagian peha baginda agak ternampak sikit. Datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi duduk buat tak tahu je. Maksud Nabi duduk, kawan datang. Lepas tu datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi duduk macam tu juga. Tapi lepas tu datang Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu datang, terus Nabi SAW tutup kaki baginda. Lepas tu Sayyidatina Aisyah ada kat situ, isteri Nabi. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, "Tuan, tadi waktu Sayyidina Abu Bakar datang, tuan buat tak tahu je. Kan kaki Nabi kan macam tersingkap sikit kan? Sayyidina Umar datang, tuan buat tak tahu je. Tapi bila Sayyidina Uthman masuk, dia tuan terus tutup." Rasulullah kata, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tak patut ke aku rasa malu terhadap seorang yang malaikat sendiri pun malu terhadap dia. Tak patut aku malu terhadap dia. Tapi satu orang lelaki yang begitu pemalu. Nabi sendiri beritahu, kalaulah aku ada 100 putri, 100 aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi punya kerasnya hati manusia, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tengah baca Quran. Tengah baca Quran, datang orang tu kan, Ghifari, dia telah datang dan telah tetak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Uthman tengah baca Quran, darah memercik kat Quran tersebut. Dan sampai sekarang Quran tu masih disimpan. Saya dengar wallahu alam sekarang ni disimpan di Turki. Punca dia ialah daripada kumpulan Sabah ni, Sabaiyah. Mereka ini selepas tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah disyahidkan, lepas tu telah dibai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sayyidina Uthman jadi khalifah 12 tahun. 2 bulan lebih sikit. Kemudian naik Sayyidina Ali radhiyallahu 12 tahun 5 bulan. Lepas tu naik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah 4 tahun. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik jadi khalifah, waktu tu fitnah macam-macam. Fitnah macam-macam telah berlaku. Fitnah waktu tu begitu dahsyat sekali berlaku. Dan antara fitnah yang berlaku pada ketika itu ialah orang-orang banyak tak setuju dengan Sayyidina. Ada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman
mereka ini ada di dalam jemaah Sayyidina Ali. Tapi mereka bertopengkan seolah-olah kami ni pengikut Sayyidina Ali. Jadi kerana itulah Sayyidina Muawiyah tak setuju. Sayyidina Muawiyah kata, saya nak minta kepada Sayyidina Ali, aku tak nak baiat dengan kau sebagai khalifah selagi engkau tak selesaikan pembunuh Sayyidina Osman. Sebab pembunuh Sayyidina Osman ada dalam jemaah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula bukan tak nak bunuh orang tu. Bahkan Sayyidina Ali tahu siapa pembunuh-pembunuh yang terlibat dalam Sayyidina Osman, yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Cuma Sayyidina Ali kata tunggu dulu, biar keadaan dah reda sikit. Sekarang ni keadaan tengah panas. Orang kata cerita tengah panas, reda sikit, maka barulah aku akan settlekan fitnah ni. Tapi Sayyidina Muawiyah tak nak. Ini yang membawa kepada sampai berlaku perperangan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik jadi khalifah, Sabaiyah ni, geng ni masih hidup lagi. Geng ni masih ada lagi. Pengikut mereka bertambah besar. Ada sedikit. Abdullah bin Sabah pada ketika itu masih hidup lagi. Dia masih hidup. Mereka lihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada banyak kelebihan. Sayyidina Ali adalah satu orang yang mana Allah kurniakan dia kefasihan yang amat sangat. Kefasihan yang luar biasa. Sampaikan beliau punya kefasihan. Beliau kalau khutbah, Sayyidina Ali ni kalau khutbah, bahasa dia begitu tinggi. Kalau beliau bersyair, bahasa dia begitu tinggi. Sayyidina Ali Allah kurniakan dia dengan kefasihan. Kefasihan yang memang bahasa begitu tinggi. Sampaikan khutbah Sayyidina Ali telah dinukilkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Ada tu kitab nama Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali punya khutbah. Dan syair Sayyidina Ali, qasidah Sayyidina Ali juga telah dinukilkan. Kalau tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, kalau tuan-tuan baca kasidah maksudnya syair lah. Syair puji-pujian Sayyidina Ali, belum tentu lagi orang bahasa Arab boleh faham. Bahkan orang-orang Arab yang sekarang ni pun, kalau baca kasidah Sayyidina Ali, saya pun ada simpan satu kitab kecil yang mana dalam tu kasidah Sayyidina Ali. Orang Arab baca pun belum tentu lagi faham. Berapa kelebihan. Antara dia kefasihan berkhutbah, bercakap. Apa lagi? Juga Allah kurniakan beliau juga kekuatan. Satu orang yang mana begitu kuat. Di dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau satu orang yang telah pecahkan benteng Khaybar. Beliau satu orang. Bila sahabat kira benteng itu kalau nak dipecahkan perlukan kekuatan 50 lelaki. Sayyidina Ali pecahkan satu orang. Allah kurniakan beliau dengan kekuatan. Beliau juga menantu Nabi SAW. Seorang yang menantu Nabi SAW. Jadi banyak kelebihan mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah yang pada ketika itu masih lagi hidup, dia cuba cari apa sekarang ni cara nak hancurkan Islam di dalam. Dulu Yahudi rosakkan agama Nasara dengan cara naikkan populariti Nabi Isa AS. Sekarang Yahudi juga, Abdullah bin Sabah ni Yahudi, dia tak Islam pun, pura-pura dia masuk Islam. Nak cuba rosakkan pula Islam daripada dalam dengan cara macam mana pula? Gunakan cara yang sama dulu. Macam mana sekarang ni mereka jumpa Sayyidina Ali, mereka dapati Sayyidina Ali banyak kelebihan. Maka sekarang ni dengan cara yang sama, maka mereka ini naikkan populariti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Populariti Sayyidina Ali dinaikkan. Macam mana golongan permulaan mereka hanya menggembar-gemburkan Sayyidina Ali ni menantu Nabi, orang dia fasih, kan, orang dia pun kuat, kita kena muliakan dia. Tapi bila golongan lepas-lepas tu mereka naikkan lagi. Jadi waktu tu zaman pemerintahan Sayyidina Umar tu, dan juga zaman pemerintahan Sayyidina Osman yang sebelum tu, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, banyak orang-orang peluk Islam. Islam makin tersebar. Islam tersebar sampailah ke Mesir. Islam telah tersebar sampai ke Iran zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman, Islam telah tersebar sampai ke Cyprus. Cyprus ni sekarang ni berada di Turki. Zaman Sayyidina Osman, Islam telah sampai ke Cyprus. Cyprus tu sebelah Turki. Cuba tuan-tuan bayangkan antara Cyprus dengan Arab. Berapa jauh dari tanah Arab? Dari Madinah. Tapi Islam telah tersebar. Orang-orang yang berada jauh daripada kota Madinah, macam contohnya Mesir, macam contohnya sampai ke tempat lain, kebanyakan mereka ini pun tak berapa kuat iman. Baru masuk Islam, akidah Islam, asas-asas Islam, mereka ni pun banyak tak tahu. Mereka tak banyak faham. Pada ketika itulah Abdullah bin Sabah dia dapat tarik pengikut. Bila dia sebarkan pasal kelebihan Sayyidina Ali, maka di tempat-tempat yang kuat Islam, kalau dia pergi ke Madinah tak dapat. Dia tak ada sokongan. Sebab Madinah orang kuat agama. Dan dia juga dekat dengan pusat Islam pada ketika itu, Madinah kan. Tapi bila zaman Sayyidina Ali, banyak Islam dah mula tersebar ke pelusuk-pelusuk yang jauh, maka Abdullah bin Sabah dia telah pergi ke Mesir.
Dia pergi ke Mesir. Dan pergi ke Mesir, dia telah sebarkan fahaman dia. Fahaman dia telah berputik sedikit di Mesir. Dah ada orang orang kata apa, orang yang mengagungkan Sayyidina Ali. Lepas tu dia pergi pula ke Iraq. Iraq pun antara tempat-tempat yang macam Islam baru mula tumbuh di Iraq. Dia pergi pula ke Iraq, maka dia telah sebarkan juga fahaman dia di Iraq. Maka fahaman dia telah sampai ke Iraq zaman tu. Fahaman Abdullah bin Sabah ni telah sampai ke Iraq. Bila Sayyidina Ali waktu tu beliau menjadi khalifah, Sayyidina Ali telah dengar. Sayyidina Ali dalam kitab hadis pun disebutkan, Sayyidina Ali dah sampai dah kepada beliau bahawa ada orang datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu, tuan, kami ada dengar ada orang-orang yang mana mereka mendakwa mereka ini menyayangi tuan, tapi mereka mengagung-agungkan tuan lebih-lebihan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, saya tak terlibat langsung dengan mereka. Saya langsung tak ada apa-apa kaitan pun dengan mereka. Semoga Allah laknat. Sampai Sayyidina Ali kata, semoga Allah laknat mereka. Dan dalam kitab Mishkat disebutkan, pengikut Abdullah bin Sabah ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah tangkap dia. Bila zaman tu dia telah sebarkan kelebihan Sayyidina Ali kan, dengan tujuan nak buat fitnah. Sayyidina Ali dah dapat tahu dah bahawa Abdullah bin Sabah ni memang nak rosak ke agama. Abdullah bin Sabah telah ditangkap oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali telah bunuh dia. Ada dalam setengah riwayat beritahu Sayyidina Ali ni orang ni pun agak keras juga. Sayyidina Ali telah perintahkan supaya dia dibakar hidup-hidup. Abdullah bin Sabah telah dibunuh oleh Sayyidina Ali dengan dibakar hidup-hidup. Tapi pada ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tak setuju. Sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tak setuju. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, jangan, kenapa kau buat yang tu? Tapi lepas dah bunuh, kenapa buat yang tu? Sebab beliau kata tak patutlah, kau tidak boleh mengazab dengan api melainkan Allah saja. La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api neraka, api melainkan Tuhan api, iaitu Allah Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun Abdullah bin Sabah telah dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu tak kisah. Cuma di sini timbul setelah kematian Abdullah bin Sabah pun masih lagi fahaman atau kita kata putik-putik kepada fahaman Syiah yang telah dibawa oleh Abdullah bin Sabah masih lagi hidup. Walaupun ketua dia, kepala dia dah mati. Dilepas itulah fahaman ni makin lama makin bertambah. Fahaman ni makin lama makin bertambah. Macam Nasara lah. Macam Nasara. Asalnya mereka hanya muliakan dia Nabi Isa. Tapi lepas dah lama-lama berlalu masa, lalas daripada Nabi Isa, Nabi orang biasa, manusia biasa, maksud walaupun Nabi, tapi lalas dia anak Allah. Sekarang ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu asalnya hanya mengagungkan atau kita kata menyebut kelebihan Sayyidina Ali. Tapi lepas dah lama-lama lalas Sayyidina Ali pun, mereka pun kata bahawa dialah yang paling layak menjadi khalifah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal kepada fahaman Syiah. Maka lepas tu fahaman Syiah telah tersebar. Apakah fahaman awal kepada Syiah? Orang Syiah fahaman awalnya. Fahaman awal kepada Syiah dulu. Tuan-tuan kena faham, Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Ini juga akan jelas antara Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Fahaman Syiah dulu, yang mana fahaman mereka pada awal hanya fahaman mereka tidak membawa kepada masalah akidah. Tidak membawa kepada masalah akidah. Hanya membawa kepada masalah furuk saja, permulaan. Cuma mereka ini dikatakan hulu juga. Hulu maksudnya ekstrim. Apa fahaman mereka yang dahulu? Mereka hanya katakan bahawa selepas Rasulullah SAW, bukan, selepas Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, yang layak jadi khalifah selepas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang layak jadi khalifah bukan Uthman, ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan kalau kita kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi kalau dulu punya fahaman Syiah yang dulu, mereka mengatakan mereka dah muliakan Sayyidina Ali, mereka muliakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka mereka pun kata bahawa selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang patut lebih layak ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, bukan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi kena ingat, tapi pada ketika itu mereka tidak dikatakan, mereka tidak menghina Sayyidina Abu Bakar, tak hina. Mereka tak ada caci Sayyidina Abu Bakar pun. Mereka tak ada caci Sayyidina Umar pun. Zaman tu punya Syiah. Mereka tak ada pun menghina Sayyidina Uthman pun, tak ada maki pun. Cuma mereka punya doktrin mereka pada ketika itu, mereka kata dia lebih layak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah lebih layak berbanding Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kerana itu tuan-tuan, ini kena hati-hati.
Ini kena hati-hati sebab sekarang ini banyak orang terjebak dengan fahaman yang salah ini. Bila di dalam masalah hadis, ini tuan-tuan ambil perhatian. Bila di dalam masalah hadis, kalau ada mana-mana imam secara umum dulu, kalau ada imam-imam hadis yang zaman dulu, bila dia ni dikatakan bahawa dia itu ialah berfahaman Syiah ataupun dituduh Syiah, belum tentu lagi, bahkan kebanyakan dia itu bukan Syiah macam zaman sekarang. Syiah dia adalah Syiah zaman dulu, maka kerana itu kebanyakan ulama hadis dulu masih lagi boleh menerima ulama hadis walaupun di itu ada berfahaman Syiah. Kerana apa? Dulunya fahaman Syiah, mereka tidak melibatkan masalah akidah. Mereka banyak melibatkan kepada orang kata kelayakan siapa dulu itu saja. Walaupun fahaman itu juga Ahli Sunnah wal Jamaah tidak terima, tapi walau bagaimanapun mereka tidaklah sampai keluar dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi cuma kita tahu mereka ada fahaman yang agak berbeza sikit. Itu Syiah dulu. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ini banyak orang-orang yang kononnya doktor hadis, kononnya hebat dalam bidang hadis, maka tiba-tiba bila jumpa ada ulama hadis dulu yang baru belum confirm lagi, baru dikatakan bahawa dia ini ialah Syiah, dituduh Syiah, terus dia baling hadis dia. Tak boleh. Kadang-kadang kalau satu orang tu dulu ulama hadis dikatakan dalam satu perawi hadis, satu orang tu dikatakan Syiah, ulama hadis dulu ni cerita, yang bukan sekarangnya, maka belum tentu lagi terus dibaling riwayatnya. Sekarang ini ada orang salah faham, bila ada hadis yang kalau ada perawi dia tu dikatakan Syiah, dia terus baling riwayat dia. Tidak, kena tengok dulu macam mana bentuk fahaman Syiah dia tu. Tapi walau bagaimanapun ini adalah permasalahan yang halus. Cuma saya nak terangkan, Syiah dahulu adalah berbeza dengan Syiah zaman sekarang secara umumnya. Okey. Jadi itu sikit sebanyak mengenai ni. Kemudian selepas dah lama, maka jadi macam zaman, kalau boleh tuan-tuan, anak-anak tolong kawal. Saya beritahu awal, saya amat terganggu kalau saya ceramah budak-budak bising. Selepas dah lama berlalunya masa, maka daripada hanya setakat mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu layak menerima khalifah, menjadi khalifah selepas Sayyidina Umar, maka lalas sekali fahaman tu dah bertukar. Lalas sekali fahaman tu makin bertambah. Akhir sekali mereka kata sepatutnya selepas Nabi SAW, yang layak jadi khalifah bukan lagi Sayyidina Abu Bakar, bukan lagi Sayyidina Osman, Sayyidina Ali terus. Kalau dulu fahaman dia apa? Kalau dulu dia fahaman, dia kata selepas zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dah lebih layak jadi khalifah, tapi tak masalah akidah pun. Tak maki Sayyidina Abu Bakar, tak maki juga Sayyidina Umar, tak maki juga Sayyidina Osman. Tapi lepas tu, fahaman lepas tu, Syiah lepas tu macam mana? Dia dah kata pula bahawa selepas Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, yang paling layak jadi khalifah bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bertambah lagi, tak cukup lagi dengan itu, maki sekali Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dia kata bahawa ini, dua-dua ini ialah perampas kepada hak Sayyidina, kepada Rasul, perampas hak khalifah. Sepatutnya Sayyidina Ali yang dapat, tapi dia kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni perampas. Sekarang ini di dunia Islam sekarang ini, bukan dunia Islam lah, di dunia sekarang ini, fahaman Syiah yang ada sekarang ini, boleh kata 90% berfahaman bahawa Syiah, mereka mengatakan selepas Sayyidina Rasulullah SAW, yang paling layak jadi khalifah ialah Sayyidina Ali. Dan dalam masa yang sama, mereka mencaci, merendahkan, menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum, dan mereka mengatakan bahawa mereka ini semua, terutama dua yang pertama itu, ini semua adalah perampas hak khalifah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekarang doktrin ini atau fahaman ini, inilah sekarang fahaman Syiah yang ada pada zaman sekarang ini. Hari tuan-tuan boleh jelas sikit apa di Syiah zaman dulu dengan Syiah yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi Syiah sekarang ni tersebar, kan? Dan sekarang ini tersebar. Dan Syiah ni tuan-tuan, fahaman Syiah ini ialah fahaman, sebenarnya mereka mendakwa bahawa mereka ini adalah orang yang kasih kepada Sayyidina Ali. Mereka kata bahawa mereka ini sayang kepada Sayyidina Ali, pengikut Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pada ketika beliau menjadi khalifah lagi, orang datang kepada beliau, Sayyidina Ali. Mereka bagi tahu kepada Sayyidina Ali, tuan,
Ada orang agung-agungkan tuan. Ada orang agung-agungkan tuan. Sayyidina Ali kata, aku berlepas daripada mereka. Mereka juga tak ada apa-apa kaitan dengan aku. Kemudian Sayyidina Ali ada kata, mengenai diri aku ini ada dua puak yang dua-dua binasa. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sini kata, mengenai aku ini ada dua puak yang dua-dua ini binasa. Sayyidina Ali kata. Mana yang binasa? Sesat lah maksudnya, binasa. Pertama ialah puak yang pertama mendakwa mereka mencintai aku berlebihan. Kononnya cinta aku berlebihan, tapi mereka menyandarkan kepada aku benda yang tak sepatutnya. Ini pun binasa. Puak yang kedua ialah mereka membenci aku, melampau-lampau membenci aku, dan mereka menuduh aku dengan tuduhan yang mana tak ada apa-apa kaitan dengan aku langsung. Ini pun binasa. Dua puak. Satu yang sangat cinta, satu yang sangat benci. Siapa sebenarnya apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu ini ada kaitan dengan hadis Nabi. Nabi juga pernah sampaikan kepada Sayyidina Ali bahawa mengenai engkau ini ada dua puak. Satu yang mana sangat cinta pada engkau, satu lagi sangat benci pada engkau. Dua-dua binasa. Dua-dua adalah binasa. Siapa dia yang sangat cinta? Syiah. Pun binasa. Siapa yang sangat benci? Khawarij. Pun binasa. Dua-dua puak ini adalah puak yang mana binasa. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun beritahu dengan lidah beliau. Cucu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ada anak kan, nama Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin. Sayyidina Husin ada anak nama Ali. Dikenali dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Lepas tu Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia ada lagi anak. Kan anak beliau ialah Zaid. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Kan nama semua lebih kurang saja. Kan nama tu juga. Jadi mereka juga Ali Zainal Abidin rahmatullahi alaih, iaitu kita kata cicit pada Nabi lah, ataupun cucu pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab nama beliau Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau sendiri berkata bahawa keadaan kami ini ialah macam orang Kristian, macam orang Nasara. Orang Nasara mereka telah katakan bahawa Nabi Uzair, orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi mereka kata Uzair anak Allah. Kan kita baca dalam Quran, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Bila Nabi Uzair dapat hafal Taurat, maka orang Yahudi pun agungkan Nabi Uzair. Nabi Uzair ni antara orang yang hafal Taurat. Maka orang Yahudi agungkan Nabi Uzair. Mereka berkata Uzair anak Allah. Lepas tu, dan orang Nasara pula agungkan Nabi Isa. Mereka kata bahawa Nabi Isa waqalatin nasara al-masih ibnullah. Masih maksud Nabi Isa AS ialah merupakan anak Allah. Kemudian Ali Zainal Abidin kata apa dia? Nabi Uzair dan Nabi Isa dua-dua langsung tak terlibat dengan apa yang orang Yahudi kata dan apa orang Nasara kata. Langsung tak bersalah. Mereka ni sikit pun tak ada kaitan, mereka ni sikit pun tak bersalah. Tapi orang yang menipu terhadap mereka, orang yang menipu berkenaan dengan mereka. Maka beliau kata, ini Ali Zainal Abidin sini kata, dan ini kita, apa yang beliau kata ini ada disebut dalam Ibnu Asir. Dalam kitab Al-Nihayah Ibnu Asir disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan di dalam kitab Syiah pun ada disebut kitab ini, perkara ini. Tapi yang peliknya orang Syiah menyembunyikan perkara ini. Apa dia kata bahawa begitu juga kami ini, maknanya kami ini Ahlul Bait. Kami ini juga disebutkan pasal kami benda-benda yang mana kami ini sedikit pun tak ada kaitan dengan dia. Maknanya mereka orang ni kadang-kadang kata kami cakap sekian, tapi kami berlepas diri dari mereka. Kami tidak ada apa-apa kaitan dengan mereka. Macam Nabi Uzair dan Nabi Isa tidak ada kaitan dengan ucapan orang Yahudi dan juga ucapan orang Nasara. Okey, itu berkaitan dengan sejarah daripada mana punca timbulnya Syiah. Dari mana punca timbulnya Syiah. Maka fahaman Syiah pun mula tersebar. Dan sampailah tersebar fahaman Syiah sehingga membawa kepada kerajaan. Mereka ini membawa pada kerajaan. Antara kerajaan Syiah yang pernah bertapak di dunia, yang mula-mula bertapak di Iran ialah kerajaan Syiah Safawiyah, yang dimulakan oleh Shah Ismail As-Safawi. Kan kerajaan Syiah Safawiyah. Ini kerajaan Syiah yang pernah bertapak di Iran. Dan kerajaan ini telah bertapak di Iran tahun 709 Hijrah. Iran dahulu, yang dulu dipanggil negara Parsi, pada zaman dahulu, zaman dulu mereka ini bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah
dan juga mereka ini bermazhab Syafi'i. Berakidah, mereka ini adalah berpegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka ini bermazhab Syafi'i. Iran dulu mazhab Syafi'i. Kemudian lepas tu datang kerajaan Safawiyah yang telah diasaskan pada tahun 709 Hijrah. Shah Ismail Safawi bila dia datang, dia telah berkuasa menakluk Iran. Pada ketika itu dia telah memaksa supaya orang-orang Shah Ismail Safawi ini ialah berfahaman Rafidah. Saya akan terangkan dia apa nanti Rafidah. Maka orang dia telah paksa orang-orang di Iran supaya tukar fahaman daripada fiqh Syafi'i tukar kepada fahaman Rafidah. Rafidah ni juga Syiah. Rafidah ialah fahaman Syiah sekarang ni lah. Maka pada ketika itu orang tak nak. Maka dia kata aku akan perangi mereka. Maka disebut dalam kitab An-Nihayah yang ditulis oleh Ibn Asir, dalam beberapa tahun pemerintah Syiah pada ketika itu, yang Safawi pada ketika itu, telah bunuh 1 juta orang di Iran. Lepas tu pula masuk pula ke Baghdad. Mereka telah masuk ke Iraq. Di Iraq mereka telah membunuh ratusan ribu orang Islam. Kemudian masuk pula sebelum tu lagi mereka telah buat pengkhianatan kepada kerajaan Islam. Okay, ni semua ada kaitan dengan sejarah. Khulafaur Rashidin bertahan sampai 40 Hijrah. Betul tuan-tuan? Lepas tu naik kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah bermula daripada tahun 40 Hijrah sampai tahun 132 Hijrah. 92 tahun. Okey, Khulafaur Rashidin sampai zaman Sayyidina Ali, lepas tu zaman Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan juga jadi khalifah sekejap 6 bulan. Lepas tu naik pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah berterusan selama 92 tahun. 40 Hijrah sampai tahun 132 Hijrah. Lepas tu naik pemerintahan Bani Abbasiyah. Daripada tahun 132 Hijrah sampai tahun 656 Hijrah. 656. Makna 524 tahun pemerintahan Bani Abbasiyah. Lepas tu ada di kalangan pemerintahan Bani Abbasiyah yang mereka telah buat zalim dengan pemerintahan Mongol, atau kita panggil pada kita itu Tatar. Dalam hadis sebagai Tatar, pemerintahan Mongol. Maka Allah Ta'ala telah berikan kemenangan kepada Mongol. Tentera Mongol daripada Mongolia serang dunia Islam. Tentera Mongol telah serang dunia Islam. Bila mereka serang dunia Islam, negara-negara Islam jatuh. Dan runtuhnya bila datang serangan Mongol yang berlaku pada tahun 656 Hijrah, maka dengan sebab itu runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Maknanya kerajaan Bani Abbasiyah yang 524 tahun bertahan tu runtuh kerana serangan Mongol. Kalau dikaji dalam sejarah, tuan-tuan boleh buka Al-Bidayah wan Nihayah, buka dalam kitab An-Nihayah Ibn Asir, tuan-tuan akan dapati orang yang terlibat di dalam menjatuhkan kerajaan Bani Abbasiyah juga adalah Syiah. Kerana bila datangnya Mongol untuk serang Baghdad, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah adalah di Baghdad. Sebab itu kita banyak dengar cerita pasal Baghdad. Sebab bila pemerintahan Khulafaur Rashidin, mereka semua berpusat di Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau yang telah memindahkan pusat pemerintahan di Kufah. Selepas tu naik pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah, pusat pemerintahan berada di Syam, iaitu dimulai dengan Sayyidina Muawiyah. Naik pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan di Baghdad, di kota Baghdad di Iraq. Pusat pemerintahan di Baghdad. Bila tentera Mongol datang serang, mereka mula-mula telah serang Khurasan. Khurasan ni maksudnya sebahagian Iran, dan juga Afghanistan ni semua dulu Khurasan. Termasuk Uzbekistan ni semua Khurasan. Lepas tu mereka sampai ke Baghdad. Bila nak masuk Baghdad, Baghdad ni pusat Islam. Tak susah nak masuk Baghdad. Bukan senang nak masuk Baghdad. Waktu ni pusat Islam, markas lah, kita termarkas kepada pusat pemerintahan Islam. Tapi pada ketika itu ada gubernur di dalam Baghdad yang mana mereka ini adalah orang Syiah. Kan, mereka Syiah. Waktu tu pun Islam dah makin lama. Maka kerana ada yang iman lemah, ada gubernur yang mana dia ini adalah Syiah. Dia ini yang telah berpakat dengan tentera Mongol. Maka dia telah buat pakatan. Akhir sekali Mongol pun berjaya bertapak di Baghdad. Bila Mongol masuk ke Baghdad, dalam sejarah dunia Islam, pembunuhan yang paling dahsyat dalam dunia Islam yang berlaku ialah serangan Mongol. Mongol bila masuk Baghdad, mereka telah bunuh sampai ke 6 juta umat Islam di Baghdad. Umat Islam dibunuh di Baghdad. Bukan sikit tuan-tuan. Dan di Baghdad waktu tu pusat ilmu. Pusat ilmu Baghdad. Waktu tu Mongol, dia kafir. Dia tahu apa dia kafir? Kan dia bunuh umat Islam. Wanita yang dibunuh, wanita mengandung pun dibunuh. Anak yang dalam perut pun dibunuh tak? Tak kesian langsung. Memang bunuh habis-habisan. Pada ketika itu bila Mongol masuk.
Baghdad mereka serang habis. Tak cukup dengan itu, ulama semua disembelih. Kitab zaman tu ialah zaman ilmu tengah naik. Ulama banyak tulis kitab. Zaman dulu kalau ulama tulis kitab, banyak kan guna dakwat cair. Macam sekarang ni dakwat photostat. Kalau photostat tu kerana yang photostat yang mungkin dakwat dia agak murah. Kalau terkena air maka terus cair kan. Air tu jadi dikembang. Zaman dulu lagi lah ulama tulis kitab menggunakan dakwat yang cair, tak boleh kena air langsung. Maka Mongol telah kumpulkan kitab. Kumpul semua kitab yang tulis oleh ulama Islam. Ketika itu ulama sebutkan dan disebut dalam kitab bahawa punya banyak kitab yang telah dibuang dalam sungai Baghdad, dalam ketika itu sungai Furat. Sungai Furat ni tuan-tuan bukan sungai kecil. Sungai besar dalam laut, sungai besar. Sampai habis sungai Baghdad, sungai Furat jadi hitam. Hitam dengan apa? Dakwat tulisan daripada kitab-kitab. Tuan-tuan cuba bayangkan sejarah pengkhianatan Syiah yang telah dibuat, yang tertulis dalam yang ada dalam kitab sejarah. Kerana kita tak pernah tahu pun. Jadi yang antara sebab kepada masuknya Mongol ke dalam Baghdad juga ada kaitan dengan Syiah. Kerana apa? Dia telah khianat kepada orang Islam, maka telah menyebabkan Mongol dapat masuk ke dalam. Tapi lepas tu Allah telah bantu balik. Akhir sekali daripada Mesir telah datang kerajaan Mamluk, maka akhir sekali telah dikalahkan semula Mongol. Cuma nak bagi tahu kejatuhan Bani Abbasiyah ialah dengan sebab apa ni? Ada campur tangan daripada orang Syiah tahun 656 Hijrah. Ini disebutkan dalam kitab. Tuan-tuan boleh buka Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga boleh buka kitab An-Nihayah Ibn Asir rahmatullah alaih. Okey. Jadi selepas itu Syiah, mana mereka telah fahaman mereka makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Selepas fahaman mereka ini makin lama makin bertambah, kemudian lepas tu mereka punya fahaman, doktrin mereka sekarang apa dia? Doktrin utama Syiah sebenarnya apa dia tuan-tuan? Ialah imamah. Imamah ni ialah doktrin, maksud dia fahaman lah. Doktrin atau fahaman yang utama bagi Syiah ialah imamah. Imamah ni apa dia? Iaitu mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga keturunan dia 12 orang. Mereka ini ialah imam. Mereka ini ialah imam. Mereka adalah Ahlul Bait dan mereka ialah merupakan imam. Ini fahaman Syiah yang pertama, yang paling bahaya. Kerana apa kan mereka agungkan Sayyidina Ali? Bila dah agungkan Sayyidina Ali, maka mereka pun agungkan keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kebanyakannya semua daripada keturunan, yang kebanyakannya semua adalah daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain, keturunan dia semua 12 orang imam. Maka mereka fahaman mereka pertama ialah imamah. Apa dia fahaman imamah? Imamah maksud imam lah. Fahaman imamah, doktrin imamah. Mereka kata bahawa fahaman imamah ini, bahawa selepas yang tadi saya sebutkan tadi, selepas zaman Rasulullah SAW, orang yang paling layak jadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Dan lepas tu jawatan khalifah ini diserahkan kepada keturunan dia. Jadi siapa yang tak terima imamah, maka semua ni kafir. Tuan-tuan kena faham betul-betul kali ini. Siapa yang tak terima imamah, maka mereka ni semua kafir. Semua ni kafir. Maknanya apa? Pertama sekali yang dah jatuh kafir siapa? Awal-awali pada fahaman mereka, Sayyidina Abu Bakar. Sebab mereka kata rampas Sayyidina Umar. Ini semua ialah orang-orang yang rampas kononnya. Sayyidina Uthman. Maka apa lagi? Sahabat-sahabat yang lain. Selepas Rasulullah SAW wafat, siapa yang telah dibaiat oleh sahabat? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan pergi ke Madinah, di belakang Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi di Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan menghadapkan Masjid Nabawi kat sini, tuan-tuan akan tengok di bahagian mana. Nanti kalau kiblat menghadap sini, tak tahu lebih di belakang lah, di belakang kawasan Masjid Nabawi. Kalau kiblat sini, berada di tepi sini. Di belakang ada satu kawasan namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ada tak tuan-tuan orang yang pernah pergi, ada tak pergi umrah? Ada siapa pernah ziarah Sakifah Bani Sa'idah dekat Madinah ni? Ada satu kawasan, tak tahu. Ada tuan-tuan yang pergi umrah, nak tanya dia. Pernah dengar tak tuan-tuan nama Sakifah Bani Sa'idah? Siapa yang dah pernah pergi umrah? Boleh angkat tangan. Tuan, Abang Khairi lagi? Ada tak lagi yang pergi umrah? Nak tahu je, supaya kau ada tahu ke? Ada pergi umrah? Kalau tuan-tuan pergi umrah, ada satu kawasan di dekat Masjid Nabawi, kat belakang tu dia. Nama dia Sakifah Bani Sa'idah. Di situlah telah dibaiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang baiat tu siapa? Sahabat-sahabat. Maknanya selepas zaman Rasulullah wafat, orang yang telah dibaiat menjadi khalifah siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang baiat? Sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat baiat, maka mereka telah terima Sayyidina Abu Bakar yang layak jadi khalifah, bukan Sayyidina Ali. Lepas tu Sayyidina Umar pula.
Maka sahabat-sahabat baiat Sayyidina Umar. Maka mereka kata bahawa memang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang nak jadi khalifah. Maka kesan daripada doktrin imamah apa dia? Ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan seluruh umat Islam dan semua sahabat dan seluruh umat Islam, sesiapa yang tak terima mengenai Sayyidina Ali itulah ialah jadi khalifah zaman selepas Rasulullah wafat, semua itu kafir. Ini pertama. Fahaman mereka doktrin imamah yang mana paling bahaya. Dia kan sahabat yang baiat. Bila sahabat baiat Sayyidina Abu Bakar, automatik semua sahabat pun seolah-olah dari segi zahir ni, bila sahabat baiat tak baiat Sayyidina Ali, maka mereka kata sahabat semua tolak. Maka dalam akidah Syiah, para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidina Abu Bakar, terutama Sayyidina Umar dan semua sahabat ialah semuanya kafir. Nauzubillah. Di sisi fahaman Syiah, fahaman mereka adalah ni semua sahabat kafir. Beberapa orang sahabat tak kafir. Pertama Sayyidina Ali sendirilah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak kafir. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beberapa orang sahabat yang tak kafir. Yang tak kafir tu pun beberapa orang dia. Itu pun kerana kononnya mereka kata bahawa mereka ini ada sokong Sayyidina Ali. Kan? Sebab tu tak kafir. Yang lain tu semua kafir. Yang lain tu semua maka mereka jatuhkan kafir. Sebab apa? Tak sokong imamah. Tak sokong fahaman imamah. Itu pertama. Fahaman imamah. Doktrin mereka yang paling bahaya ni imamah. Sebab kata Sayyidina Ali tu yang paling layak. Maka kesan dari fahaman imamah tu jatuhkan kafir. Terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan semua sahabat. Na'uzubillah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni di dalam fahaman Syiah. Mereka ini dalam kitab-kitab Syiah, dalam kitab Usul Kafi, dalam Syiah ni, fahaman Syiah, kitab mereka yang paling besar, seolah macam Quran lah. Kalau kita seolah kitab hadis kita paling besar ialah Bukhari Muslim. Dalam fahaman Syiah, mereka punya kitab besar mereka, orang kata kitab muktamad mereka, kitab yang disandarkan kepadanya ialah kitab Usul Kafi. Pengarang dia ialah Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Jadi kalau kata satu orang tu nak tahu tu fahaman Syiah, kena buka kitab ni. Kalau kata apa dalam kitab ni, Syiah tak boleh nafikan. Sebab dia percaya kitab tu. Dia memang percaya pada kitab tu. Jadi kitab ni dalam kitab mereka. Apa yang saya sampaikan ini semua ada dalam kitab mereka. Dan saya baca bahawa itu memang kitab yang mana rujukan dari kitab-kitab mereka. Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, yang mana dia ini pengarang kepada kitab. Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini ni mati tahun 320 Hijrah. Dan dia ini ada kitab nama Usul Kafi. Usul Kafi ni kalau pada Syiah seolah macam Bukhari Muslim lah. Kan di sisi Syiah ialah merupakan Bukhari Muslim. Okey. Di dalam kitab itu disebutkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua adalah berhala orang Quraisy. Mereka adalah berhala orang Quraisy. Dan disebut lagi mereka adalah Jibt wa Taghut. Jibt wa Taghut ni maksudnya sembahan orang Quraisy. Dan diberitahu bahawa ini ialah kedua-dua pendusta kepada orang Quraisy. Tak habis lagi, ini antara sebutan mereka yang mereka panggil Sayyidina Abu Bakar. Dan disebut di tempat lain dalam kitab mereka, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, mereka adalah merupakan perampas kepada hak khalifah. Di banyak tempat di dalam Usul Kafi dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar, dua-dua ini adalah berhala orang Quraisy. Dipanggil Sonamai Quraisy. Sonama Quraisy. Di banyak tempat disebut dalam kitab mereka. Tak habis lagi. Apa fahaman mereka pasal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Ini utama. Tak cerita di sahabat-sahabat lain. Ini utama. Fahaman mereka lain ialah mereka kata bahawa bila nanti dekat-dekat kiamat nanti Imam Mahdi akan datang. Dekat kiamat nanti datang Imam Mahdi. Syiah suka menaik-naikkan masalah Imam Mahdi. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita juga percaya dengan Imam Mahdi. Tapi kena ingat tuan-tuan, percaya kepada Imam Mahdi bukan makna Syiah. Kadang orang kata percaya Imam Mahdi Syiah. Tak, na'uzubillah. Tidak. Cuma kitanya fahaman pasal Imam Mahdi dengan Syiah ni fahaman pasal Imam Mahdi tak sama. Kita juga percaya Imam Mahdi tu akan datang. Bila nak datang tu Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Tapi Syiah juga percaya bahawa Imam Mahdi akan datang. Tapi dia punya fahaman apa? Imam Mahdi tu sekarang ada tengah sorok dalam gua tu. Tengah sorok dalam gua. Nanti bila sampai satu masa, sekarang ni yang boleh ada connection dengan dia, yang boleh contact dengan dia, imam-imam tertentu je. Imam-imam tu tentu Imam Syiah lah. Imam Syiah yang boleh contact dengan dia. Tak tahu pakai apa, pakai satelit tu, wallahualam. Kan? Tapi boleh contact dengan dia. Jadi kalau ada apa benda yang datang dari Imam Mahdi tu, yang dia kata tu, yang sorok dalam gua, tak tahu gua mana,
Kan? Dia kata itu ialah seolah macam wahyu. Kan? Nanti dia kata dekat kiamat Imam Mahdi akan datang. Kemudian dia kata bila dekat kiamat nanti Imam Mahdi akan datang. Apa dia akan buat? Nanti dia akan korek semula kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Korek semula. Lepas tu dia akan gantungkan kubur kedua-dua jenazah yang mulia ini, nauzubillah, dia akan gantungkan dan dia akan salib mereka. Imam Mahdi. Ini tuan-tuan disebut dalam kitab mereka. Bukan saya kata, disebut dalam kitab mereka. Kemudian dia akan bunuh mereka dalam satu hari 1000 kali. Dan laknat untuk mereka sampai bila-bila. Nauzubillah. Ini fahaman Syiah. Yang mana mereka begitu benci kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kononnya mereka ini adalah perampas kepada hak imamah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka benci semua sahabat. Mereka memaki semua sahabat yang lain. Kenapa? Kononnya tak menerima hak imamah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, pertama kita kena jelas, apa hukum caci sahabat? Apa hukum caci sahabat? Dalam kitab Akidah Tahawiyah, kalau tuan-tuan belajar kitab akidah pun, siapa yang mana caci sahabat jatuh kafir. Ini pertama kena jelas. Siapa yang mana mencaci sahabat, mengikut Ibnu Hajar Haisami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, diberitahu bahawa caci sahabat boleh jatuh kafir. Lagi-lagi bila caci sahabat yang bukan sahabat kecil, sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ini memang ulama semua ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, caci sahabat hukumnya boleh jatuh kafir. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang macam ni caci sahabat, maka tuan-tuan apa pandangan tuan-tuan? Kan? Kita tidak berkata senang-senang, tapi walau bagaimanapun, kalau dia buat macam tu sampai caci Sayyidina Umar, siapa yang terang-terang caci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini boleh jatuh kafir. Terang-terangan. Dan mereka caci dan mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab mereka. Dan bukan dalam kitab kecil, di dalam kitab-kitab mereka yang utama. Tak cukup lagi. Siapa lagi yang tak terlepas? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syiah, diberitahu bahawa dia ini ialah perempuan jalang, perempuan yang berzina. Nauzubillah. Tuan-tuan, apa lagi dalil yang begitu besar kepada kesucian Sayyidatina Aisyah? Dalam Quran Allah Ta'ala sendiri turunkan ayat bagi tahu bahawa Sayyidatina Aisyah ni suci. Dalam Quran Allah beritahu bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suci. Juzuk 18 Allah turunkan ayat bagi tahu bahawa turun ayat bagi tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suci. Kemudian Rasulullah wafat atas peha siapa? Rasulullah wafat atas peha dan atas peribaan Sayyidatina Aisyah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW telah bersugi. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW telah bersugi. Rasulullah sugi. Sugi itu keras. Sayyidatina Aisyah yang telah ambil sugi itu, asalnya ada masuknya Sayyidatina Aisyah punya adik Abdullah bin Abu Bakar. Maka dia telah bawa sugi. Sugi itu Sayyidatina Aisyah ambil. Rasulullah nak bersugi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah gigit sugi itu. Gigit. Untuk apa? Supaya sugi itu lembut. Jadi bila gigit, maka sugi itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, ketika Rasulullah wafat, antara kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha, beberapa kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, saya beritahu turunnya ayat bagi tahu Aisyah suci. Pertama. Yang kedua, Rasulullah wafat atas ribaan beliau. Yang ketiga, Rasulullah ketika wafat, air liur Rasulullah SAW bertemu dengan air liur Aisyah radhiyallahu anha di dalam pada sugi tersebut. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dikebumikan mana? Kubur Rasulullah di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang ni kubur Rasulullah dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi punya celakanya fahaman mereka ini, punya biadabnya fahaman mereka ini, mereka boleh kata bahawa Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang hina. Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang tidak suci. Mereka boleh maki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan saya dah beritahu kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka boleh hina, dan kitab mereka hina. Beritahu kata Aisyah radhiyallahu anha perempuan jalang, perempuan yang berzina. Banyak tempat, tak payah cerita banyak lebar. Kalau kita baca pun kita geli. Kita digeli bila dengar fahaman mereka ini. Dan saya pun tak suka nak cerita banyak lebar. Tapi itulah yang fahaman yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian mereka kata bahawa fahaman mereka ini ialah mereka kata bahawa mereka ada fahaman mereka kata Ahlul Bait ni adalah merupakan imam.
kan doktrin mereka ialah imam. Doktrin imam. Bila sebut imam, siapa imam yang mereka maksudkan ialah Ahlul Bait. Okey, pertama tuan-tuan kena faham, Ahlul Bait yang dalam fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait Syiah. Tuan-tuan faham Kita ada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia fahaman Ahlul Bait? Satu lagi ialah fahaman Ahlul Bait Syiah. Ini pertama kena jelas. Tuan-tuan, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kita mencintai Ahlul Bait. Dan pertama, kita mengagungkan dan mencintai Ahlul Bait. Itu tak dinafikan. Dalam masa yang sama, kita juga menyayangi dan menghormati sahabat yang lain, walaupun bukan Ahlul Bait. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni semua sahabat kita sanjung. Termasuk Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, memang kalau di sisi Syiah tu memang kafir paling besar lah, antara kafir paling besar. Nauzubillah. Sayyidina Muawiyah kan memang ikhtilaf dengan Sayyidina Ali. Kan berbeza pendapat dengan Sayyidina Ali. Kalau di sisi Syiah tu memang jauh sekali lah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu juga ialah sahabat, kita agungkan beliau. Yang beliau punya persisian faham dengan Sayyidina Ali, itu walaupun ada sampai berperang, itu serahkan beliau dengan Allah Ta'ala, itu ijtihad beliau. Tapi kita tak berhak untuk buka mulut terhadap mereka. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Pertama, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah penulis wahyu Nabi. Dan beliau juga dapat gelaran title radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak tuan-tuan dapat gelaran title radhiyallahu anhu? Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau doa tu iyalah, kan? Semoga Allah redha saya lah. Tapi saya tak boleh kata saya ni pasti Allah redha. Sahabat belum mati lagi dah dapat title radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ada radhiyallahu anhu? Tak ada kan? Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat radhiyallahu anhu, kita harap kita dapat. Kita harap kita dapat, tapi tak ada. Title tu belum confirm dapat. Cuma kita doa dapat. Tapi sahabat sebelum mati dah confirm dapat radhiyallahu anhu. Termasuk Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dapat radhiyallahu anhu sebelum title. Orang yang dapat ketika hidup sebelum mati radhiyallahu anhu, macam mana kita nak kata dia kafir? Macam mana kita nak kata dia salah? Walaupun ada perbezaan pendapat tadi dengan Sayyidina Ali, tu kita tak masuk campur. Kan? Itu adalah ijtihad beliau. Kalau beliau betul, dapat 2 pahala. Kalau salah, 1 pahala. Itu saja. Tapi kita tetap tak mengeluarkan mereka ini. Dan satu lagi dalil dia apa dia? Selepas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, naik Sayyidina Hasan jadi khalifah 6 bulan. Sebenarnya beliau selepas Sayyidina Hasan jadi khalifah selama 6 bulan, tapi biasa tak disebut dalam kitab. Kenapa? Kerana sekejap saja 6 bulan. Yang serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Hasan juga. Sayyidina Hasan tu kan Ahlul Bait. Beliau kan anak Sayyidina Ali. Beliau juga yang serahkan jawatan khalifah selepas orang Islam bertelaga. Beliau juga nak damaikan antara orang Islam. Yang serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, mana Ahlul Bait sini? Sayyidina Hasan yang merupakan anak Sayyidina Ali, beliau yang serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tak cukup dengan itu. Sayyidina Hasan juga bagi tahu dengan Sayyidina Husin, adik dia. Sayyidina Husin yang juga Ahlul Bait anak Sayyidina Ali, yang kononnya disanjung oleh Syiah. Sayyidina Hasan juga disanjung oleh Syiah, Sayyidina Husin juga disanjung oleh Syiah. Tapi mereka benci Muawiyah. Tapi mereka lupa cerita ni. Sayyidina Hasan yang serahkan jawatan khalifah. Lepas tu Sayyidina Hasan perintah pada adik dia, engkau baiat Sayyidina Husin, baiat Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Husin pun baiat Sayyidina Muawiyah jadi khalifah. Sayyidina Hasan pun baiat, Sayyidina Husin pun baiat. Jadi Sayyidina Ali ni keturunan pun baiat Sayyidina Muawiyah. Tak cukup lagi dengan itu. Lepas tu Sayyidina Hasan perintahkan ketua tentera waktu tu. Yang asalnya ketua tentera ni di bawah Sayyidina Hasan lah. Qais bin Sa'id nama dia. Dia juga kata bahawa baiat Sayyidina Muawiyah. Ketua tentera tu pun baiat dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi Hasan Husain radhiyallahu anhuma, atau kita nak baca alaihi wasallam pun boleh, tak ada masalah. Jadi mereka ini kedua-duanya telah baiat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi Syiah, orang yang dibaiat oleh orang yang mereka sanjung sendiri pun mereka kata ni kafir. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi fahaman Syiah ialah apa dia? Mengagungkan Ahlul Bait. Jadi kita ada, kita dah beritahu dah. Fahaman kita apa dia? Fahaman kita ialah, atau kita tak akidah kita. Ini akidah, ni masalah akidah. Akidah kita ialah kita menyanjung Ahlul Bait, memuliakan Ahlul Bait, mengasihi Ahlul Bait, dan juga kita mengasihi semua sahabat. Tak ada kita mengetepikan mana sahabat. Ini fahaman kita. Fahaman Syiah apa dia? Ialah mereka hanya menyanjung Ahlul Bait. Sebelum itu kita faham dulu apa dia Ahlul Bait.
Siapa dia kata Ahlul Bait? Ahlul Bait. Di sisi kita, Ahlul Bait ialah keturunan Nabi SAW, isteri Nabi SAW, anak Nabi SAW, dan juga kerabat Nabi SAW daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini semua Ahlul Bait. Makna dia punya fix dia besar. Dia punya cakupan dia besar. Siapa dia? Iaitu mereka ialah isteri Nabi. Ialah isteri Nabi SAW, menantu Nabi Sayyidina Ali masuk, Hasan Husin semua masuk, memang dah tentu masuk. Lepas tu kerabat Nabi, pakcik-pakcik Nabi kan, dan juga kerabat Nabi daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, ni semua Ahlul Bait. Syiah punya fahaman Ahlul Bait apa dia? Kecil. Dan mereka yang kecil kan. Siapa dia? Hanyalah terkhusus kepada Sayyidina Ali dan keturunan dia. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, anak-anak dia, sampai 12 orang imam. Ini je. Ataupun maknanya keturunan-keturunan mereka ini. Ini dia Ahlul Bait. Yang lain apa dia? Kafir. Yang lain ni semua atau tak sokong mereka, kafir. Ini adalah kafir. Ini tuan-tuan adalah fahaman mereka yang paling berbahaya, yang mana kita kena jelas. Kita kena jelas ni. Okey, jadi kita cinta Ahlul Bait dan juga kita cinta semua sahabat. Tak ada maki mana sahabat, tak mencela mana sahabat. Fahaman mereka apa dia? Iaitu mereka menyanjung Ahlul Bait, dan sanjungan mereka pada Ahlul Bait juga ialah tidak ada langsung. Dan mereka ini bukan Ahlul Bait yang kata, mereka yang dakwa. Kemudian mereka membenci, memaki sahabat yang lain. Ini adalah fahaman mereka. Sahabat yang lain semua rendah. Sekarang persoalan timbul. Imam-imam 12 yang mana dalam fahaman Syiah itu, mereka ni Syiah ke? Adakah mereka ni Syiah macam Syiah kata? Sebab kalau tuan-tuan buka kitab Syiah, kitab Usul Kafi, kitab Kashful Asrar yang dikarang oleh Khomeini, macam-macam kitab lah kan, Baqir Majlisi punya kitab. Kalau tuan-tuan buka kitab Syiah, tuan-tuan akan dapati semua kalam-kalam yang riwayat-riwayat mereka semua daripada Imam Syiah. Imam Syiah siapa? Semua keturunan Sayyidina Ali itulah. Ja'far Shadiq berkata, dia kata, Abu Ali Zainal Abidin, Ali Ridha kata kan, Musa Kazim berkata. Ini semua Imam Syiah. Ini semua imam yang Ahlul Bait tu, yang kita pun kata dia tu adalah Ahlul Bait. Ini berkata, orang ni berkata. Sekarang ni persoalan, adakah imam ni Syiah? Ini tuan-tuan kena jelas, sebab kadang orang tak faham bab ni. Tuan-tuan, semua imam yang didakwa oleh Syiah, mereka itu adalah Syiah yang didakwa mereka itu adalah, yang mereka faham mereka Ahlul Bait. Semua imam-imam 12 yang Syiah kata mereka itu adalah Syiah, yang orang Syiah mendakwa mereka adalah Syiah, semua itu dusta. Semua adalah dusta. Langsung imam Ahlul Bait itu tidak ada kaitan langsung dengan fahaman Syiah. Habis yang dalam kitab-kitab Syiah tu, yang apa yang mereka riwayat, mereka kata Ja'far kata, Ali kata, Ali Zainal Abidin kata, Husain telah berkata. Banyak yang daripada Ali Zainal Abidin lah, sebagian daripada Ja'far Shadiq, sebagian Musa Kazim, macam-macam fahaman yang mereka kata. Dia kata itu semua adalah sandaran dan dusta. Imam-imam tu langsung tak cakap pun, tapi mereka sendiri yang mendakwa bahawa ini ucapan ini dia cakap. Dan satu lagi, bila nak tahu antara, nak bezakan, kalau riwayat Syiah ni, ni Syiah dia perangai suka dalam riwayat dia. Bila dalam riwayat Syiah ni, banyak riwayat dia yang ada aku dengan dia je. Faham tak tuan-tuan? Yang ada aku dengan dia je. Banyak, tak ada orang lain. Banyak riwayat Syiah macam tu. Ini antara cara nak kenal. Ketika itu aku jumpa, sebagai contoh riwayat dia, aku berjumpa dengan Ja'far As-Shadiq, yang ada hanya aku dengan dia je. Maka dia pun berkata kepadaku, wahai sekian-sekian, kan ketahuilah bahawa Allah telah melantik, Allah telah mengatakan bahawa Ali ialah sebagai wasiullah. Kan tak ada. Dan ketika peristiwa ni aku dengan dia je ada. Ni. Sebab tu orang aku dengan dia ni bahaya. Kalau kadang-kadang cerita aku dengan dia ni, kadang-kadang kena check juga, betul tak betul. Dia dengan dia nak tipu boleh kan? Saksi tak ada. Sebab tu Islam tak pakai kadang. Islam pakai orang yang boleh ada saksi secara umum je lah kan. Dan Syiah, antara penipu dia tu aku dengan dia je, antara aku dan dia. Tak ada orang lain. Memang senang lah nak tipu, memang jelas tipu dia kan. Jadi di banyak tempat di dalam kitab Syiah begitu. Aku dengan dia. Satu lagi cara nak kenal riwayat Syiah ni ialah biasanya riwayat itu semua imam-imam mereka. Daripada Musa Kazim, daripada Ali Ridha. Ni, cuma saya nak beritahu bukan semestinya lah, banyak. Fahaman doktrin mereka ialah, pertama ialah fahaman imamah. Sebelum tu tuan-tuan, sebenarnya saya tertinggal sikit satu perkara. Tuan-tuan, dalam masalah agama ni ada dua perkara.
Satu usul, satu furu'. Satu usul, sepatutnya diterangkan awal, saya terlangkau. Satu usul, satu furu' dalam masalah agama. Tuan-tuan, perbezaan atau kita sebut ikhtilaf. Ikhtilaf di dalam masalah furu' boleh lagi diterima. Boleh lagi diterima. Tidak membawa kepada keluar agama. Tapi tuan-tuan, bila perbezaan dalam masalah usul, terutama perkara-perkara yang sabit dengan dalil qat'i. Dalil qat'i ni maksud dalil yang tak ada kemungkinan lain. Perkara yang memang sabit dengan dalil qat'i, maka di dalam masalah usul, maka tidak ada kompromi. Maknanya apa? Waktu tu membezakan antara Islam dan kafir. Ini tuan-tuan akan jelas perkara ni. Okey, berbeza dalam masalah furu'. Furu' contohnya cara solat berbeza. Kadang-kadang solat tangan letak mana, kadang ada tangan tak bawah. Tak bawah apa? Antara dada dengan pusat. Kan? Mazhab Syafi'i. Kan? Apa lagi kalau mazhab Hanafi kat bawah. Ini semua perkara furu' dia beza. Kan? Menentukan masalah niat lafaz ke tak lafaz. Ini semua masalah furu'. Tapi tuan-tuan, masalah usul kalau beza. Masalah usul apa dia sebagai contoh? Lain lagi ma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah. Perkara-perkara yang memang diketahui bahawa dia itu memang daripada kalangan agama, daripada perkara agama secara pasti. Contohnya apa dia? Masalah tauhid. Masalah dengan apa? Masalah tauhid Allah Ta'ala. Apa lagi? Masalah dengan masalah Quran, masalah Nabi, masalah Quran, masalah sahabat, masalah hadis. Ini tuan-tuan, ni masalah usul. Maksudnya masalah yang mana, yang dari segi secara umumnya. Maka kalau berbeza daripada segi perkara usul ini, maka tuan-tuan, dia ialah membezakan, bukan lagi ni menyebabkan antara beza antara Islam dan kafir. Makna kalau beza masalah usul ni tuan-tuan, kalau terima Islam, kalau tak terima atau menafikan, maka boleh dikeluar agama. Tuan-tuan, perbezaan antara kita mazhab Imam Syafi'i, 4 mazhab kan? Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini perbezaan 4 mazhab ni semua tuan-tuan dalam masalah furu'. Perkara-perkara yang bawah-bawah, masalah furu'. Tapi tuan-tuan, perbezaan dengan kita dengan masalah Syiah, dengan fahaman Syiah ini, ialah perbezaan dari segi usul, bukan furu'. Maka bila segi usul apa dia? Maka mereka itu ialah antara Islam dan kafir, dan perbezaan dari segi perkara tersebut bukan lagi masalah mazhab. Maka tuan-tuan, saya nak jelaskan apa? Syiah ni tuan-tuan bukan mazhab. Syiah bukan mazhab yang 4. Sekarang ni ada orang nak cuba menyatukan antara Syiah. Faham-faham sekarang ni? Konon ni lah. Nak menyatukan antara Syiah dengan Islam. Dia tak ada masalah. Syiah ni pun okey juga. Dia macam mazhab. Betul. Syiah ni macam mazhab je. Dia macam kita ada mazhab 4 mazhab. Syiah pun mazhab juga. Maka boleh terima. Maka dia dah 5 mazhab. Dah 5 mazhab pula dah. Kan? Ada ID 5 mazhab. Dia kata, tuan-tuan, kita dengan Syiah ni bukan lagi perbezaan masalah furu'. Kalau furu' panggil mazhab. Tapi tuan-tuan, perbezaan kita dengan mereka ialah masalah usul. Masalah usul yang mana kita tidak boleh kompromi ketika itu membezakan antara Islam dan kafir. Okey, jadi sekarang ini bila tuan-tuan dah faham ada usul dan ada furu', saya nak terangkan sikit-sikit. Dia nak terang banyak lebar, jadi kadang memerlukan masa begitu panjang, kan? Jadi kadang kita terangkan yang asas-asas saja. Pertama, apa tadi tuan-tuan? Sebenarnya punca masalah Syiah ini ialah berpunca di masalah imamah. Kerana doktrin imamah tu, bila dah timbul doktrin imamah, maka timbullah doktrin yang bawah-bawah dia, yang seterusnya. Fahaman mereka yang bawah-bawah dia. Tuan-tuan, kalau nak senaraikan, paling kuranglah penilaian Syiah dalam masalah usul, bukan furu'. Furu' pun ada. Tapi kalau nak ceritakan penilaian Syiah dalam masalah usul, yang mana sampai menyebabkan berbeza keluar dari agama, ialah sekurang-kurangnya ada 20 perbezaan. Tuan-tuan, saya nak jelaskan beberapa perkara je di sini. Nak jelaskan beberapa perkara saja saya di sini, supaya paling kurang kita jelas. Adakah kita boleh kata kita boleh kompromi dengan mereka, atau ini kena tolak jauh-jauh? Kita kena jaga betul-betul diri kita daripada mereka ini. Pertama apa dia? Pertama, mereka dah saya jelaskan masalah imamah panjang lebar. Kan panjang lebar. Imam-imam yang 12 tu semua tak ada kaitan dengan mereka. Jadi sekarang tuan-tuan, imam-imam 12 tu, mereka tu siapa? Imam-imam yang 12 yang didakwa oleh Syiah imam mereka sebenarnya ialah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ialah merupakan juga pegangan kita. Kita juga menyanjungi mereka,
dan sebenarnya mereka tak ada kaitan dengan Syiah langsung. Syiah yang mendakwa bahawa imam tu imam mereka. Ini kena jelas. Jangan nanti tuan-tuan dengar nama imam Syiah, tuan-tuan kata ini Syiah ni. Tuan-tuan berkata imam ni pun Syiah. Tak. Imam tu na'uzubillah Syiah. Yang apa yang orang kata, dia kata semua tipu. Ketika itu aku dengan Musa Al-Kazim je, tak ada orang lain. Aku dengar dia cakap. Ini memang banyak lagi tak Syiah. Tuan-tuan boleh baca, saya pun dah baca dah. Kan dah baca makin naik menyampah. Bila baca makin lama makin geli, makin lama makin geli. Kan tak sanggup nak baca. Lagi-lagi kalau dia dengar dia kutuk sahabat. Lagi-lagi kalau tempat-tempat dia tentu dia kutuk Quran. Kan macam-macam lah. Okey. Jadi yang pertama ialah masalah imamah. Imam-imam tu semua suci. Suci maksud saya tak terlibat. Okey. Dan dalam masalah imamah juga, bila sebut mereka ini ahlul bait, kita tolong kena faham. Tuan-tuan, dalam fahaman kita, yang maksum hanya para anbiya alaihissalatu wassalam. Para nabi. Nabi SAW dan para anbiya. Sahabat dan juga imam ahlul bait tu, imam-imam itu, mereka itu tidak maksum. Mereka tak maksum. Tapi kena dengar, mereka adalah orang-orang yang mulia. Tapi mereka itu kalau sampai maksum, tidak. Tapi tetap mereka orang mulia. Kita sanjung mereka. Keturunan Nabi, sahabat-sahabat bersama, kita sanjung mereka. Tapi kita lah tak adalah sampai tahap maksum. Maksum kan makna tak adalah dosa. Kalau ada pun makna memang, kalau katalah diandaikan ada pun memang telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Macam Nabi SAW semua tu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada. Tapi kalau di sisi fahaman Syiah, imam ahlul bait tu semua maksum. Langsung tak dosa. Semuanya maksum. Tuan-tuan, kita memang muliakan imam ahlul bait. Tak dinafikan. Saya beritahu mereka imam ahlus sunnah wal jamaah juga. Tapi mereka ini bukannya maksum. Di sisi Syiah maksum. Yang kedua, apa lagi fahaman mereka berkaitan tu? Pertama maksum, pasal imam ahlul bait. Yang kedua, mereka, kita punya dalam Islam, hujah kita ialah Quran hadis, tu tak? Quran daripada ucapan Allah, daripada firman Allah, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah pula, apa sahaja yang datang, yang keluar daripada imam ahlul bait, yang 12 tu, yang 12 itu mereka kata itu adalah wahyu macam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna wahyu mereka banyak lagi. Kalau kita wahyu Quran hadis dia, yalah hadis semua asal wahyu yang mana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan apa yang Nabi ucap juga asalnya wahyu. Tapi kalau mereka luas lagi. Ya, imam ahlul bait tu semua pun wahyu juga. Sebab tu kitab Syiah ni banyak. Kan punya banyak. Yalah, kita kitab Bukhari, Muslim dan lain kitab hadis. Tapi kalau Syiah ni dia punya, nanti lepas ni akan jelaskan. Maknanya mereka kata bahawa semua kitab-kitab tu ialah semuanya ialah apa yang diucapkan oleh mereka, semua itu wahyu. Dan juga apa sahaja perbuatan imam ahlul bait ni sekalipun belum balik lagi, pun dia kata itu pun hujah. Hujah maksud dalil. Itu boleh dijadikan sebagai dalil. Kalau kita kata apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik Nabi, kan kita tak merendahkan Nabi, tapi selepas Rasulullah dilantik oleh Nabi, maka itu semua kita jadikan sebagai apa dia? Jadikan sebagai hujah, dalil di dalam Islam. Tapi mereka, Nabi, bahkan mereka ahlul bait, Sayyidina Ali dan juga keturunan yang 12 tu, semua mereka ini lahir-lahir je, apa saja yang mereka cakap, buat tindakan, semuanya hujah, semuanya dalil. Maka seolah-olah itu semua wahyu. Semualah itu adalah wahyu. Ini pendapat mereka punya fahaman berkenaan dengan imamah. Satu, pertama mereka tu fahaman imamah dan juga maksum dipanggil ismah. Ismah, fahaman mereka terhadap mereka adalah maksum, ismah. Dan juga fahaman mereka mengenai ahlul bait ni ialah mereka itu, apa yang mereka cakap, tindakan mereka semua adalah merupakan wahyu macam Al-Quran dan juga hadis. Ini pertama kita kena jelas macam mana penilaian mereka. Okey. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan Quran. Kan nak cerita nak panjang lebar lagi tuan-tuan. Kan kalau nak cerita tuan-tuan, sebenarnya masalah saya beritahu dah, masalah mereka ni masalah usul. Di dalam akidah Syiah disebut dalam kitab mereka, disebut bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang mengetahui perkara yang ghaib dan juga perkara yang telah berlaku dan akan berlaku. Tuan-tuan, bila sebut macam ni baru saya nak beritahu sentuh beberapa perkara saja. Bila kata tahu perkara dulu dan perkara akan datang, perkara gaib, ini siapa yang tahu ni tuan-tuan? Allah. Ini hanya Allah je yang tahu. Tapi bila kita sabitkan benda ini pada orang lain selain Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala.
Ini bukan benda yang main-main. Tapi dalam kitab Syiah bagi tahu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikatakan, Syiah yang kata bahawa dalam kitab Usul Kafi bagi tahu, bukan ni kitab muktamad mereka, seolah macam kitab Bukhari mereka lah lebih kurang. Disebut bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, sebenarnya tak kata pun, aku tahu benda yang telah berlalu, akan datang perkara gaib semua dalam pengetahuan aku. Jadi kalau tuan-tuan bila sabitkan benda ini, mana apa, seolah macam sebenarnya Syiah ni fahaman bukan saja mengatakan Sayyidina Ali itu imam, bahkan fahaman imam tu seolah macam menyabitkan bahawa dia juga macam Tuhan. Jadi tuan-tuan, bila dia dah sabitkan masalah dia macam Tuhan, ini masalah usul ke masalah furuk tuan-tuan? Usul ke furuk tuan-tuan? Masalah usul. Ini masalah tauhid. Okey, itu pertama. Nak cerita banyak lebar, terlalu jadi panjang. Banyak lagi ucapan dia yang disebut dalam Usul Kafi. Tapi itu satu masalah. Kan, macam-macam lagi. Yang kedua tuan-tuan, masalah Quran. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman apa dia? Al-Quran. Al-Quran yang ada sekarang, Quran itu telah dipelihara. Quran yang ada sekarang ini, itulah Quran yang terpelihara. Dan kita beriman dengan segala apa yang ada dalam dia, Quran. Siapa yang menafikan apa-apa yang ada di dalam Quran, sama ada semua atau sebahagian. Quran sekarang yang tulis tu. Siapa yang menafikan semua atau sebahagian, dan dia tahu, bukan dia syak-syak, dia menafikan apa yang dalam Quran, maka boleh jatuh kafir. Mana sebab apa? Sebab Quran yang sampai kepada kita sekarang ialah dia sampai kepada kita dengan jalan riwayat mutawatir. Mutawatir tu apa benda tuan-tuan? Apa benda mutawatir tu? Mutawatir itu ialah satu berita, satu cerita yang sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang begitu banyak, sampai tak mungkin kita nak menafikan berita itu atau kita kata bahawa berita itu dusta. Contoh cerita mutawatir umum sekarang, bagi contoh lah. Tuan-tuan tak pernah sampai Amerika, sebagai contoh. Saya lah, nanti tuan-tuan kata dia yang kampung tak pernah sampai Amerika, cakap saya tak pernah sampai Amerika, kan? Kita tak sampai Amerika sebagai contoh. Tapi tuan-tuan, kita banyak kali dengar pasal Amerika, kan? Satu orang tiba-tiba kata Amerika tak ada lah. Ni kan orang kata bodoh. Cerita pasal Amerika ada, Rusia tu ada, walaupun tak pernah sampai. Cerita tu mutawatir, kan? Semua orang nak cerita. Dalam media semua cerita Amerika ada, Rusia ada. Maka cerita tu mutawatir. Begitu ramai orang cerita, tak mungkin kita kata tipu. Siapa yang tipu, dia kata Amerika tak ada, dia nafikan Amerika tak ada, kita terbodoh. Atau orang kata tak mengikuti perkembangan semasa, kan, tak tahu, kan? Jadi begitu juga, kan, Al-Quran itu sampai kepada kita riwayat dia mutawatir. Jalan periwayatan itu begitu banyak. Tak mungkin kita nak dustakan. Jadi kalau dustakan, boleh jatuh kafir. Menafikan walaupun sebahagian, maka boleh jatuh kafir. Itu riwayat pasal Al-Quran. Itu pasal Al-Quran. Tapi tuan-tuan, di dalam akidah Syiah, mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang. Okay, ini beberapa pasal Al-Quran. Al-Quran yang ada sekarang ialah dah diubah. Habis Al-Quran yang benar duduk kat mana? Dia kata Al-Quran yang benar ada kat Sayyidina Ali. Itu orang-orang dia je. Tapi Sayyidina Ali pun imam kita juga. Tapi dia kata Al-Quran yang benar ada kat Sayyidina Ali. Sebab tu ada dalam kitab Usul Kafi diberitahu, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ali, ni aku nak bagi kat kau Quran ni, aku sampai pada kau. Maka Quran tu pun disimpan oleh Sayyidina Ali. Ni dia semua benda ni semua ada, apa orang kata, panggil apa tu, privacy. Maka Sayyidina Ali simpan Quran tu, dia kata. Bila Sayyidina Ali akan zahirkan Quran tu dekat kiamat nanti, maka Quran tu akan dibawa oleh Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi nanti bila muncul, dia akan bawa Quran tu datang. Itu. Jadi Quran yang ada sekarang apa dia? Quran ni semua dah ditahrif. Tahrifkan apa dia? Iaitu maksud dah diubah. Syiah pasal Quran ni buat kitab. Dia buat kitab. Sampaikan satu orang imam Syiah, dia telah buat satu kitab yang nama dia Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Satu kitab yang menjelaskan khas nak beritahu bahawa Quran yang ada sekarang dah diubah. Kan? Jadi Quran yang asal ada kat siapa? Kononnya. Yang asal ada kat Sayyidina Ali. Tapi sorok. Kata Quran tapi sorok. Macam tu baik di Quran. Sayyidina Ali yang sorok. Kan, sorok dia kata, lepas tu bila dia akan bawa keluar tu nanti, dia akan serah kat tangan Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi muncul nanti, Imam Mahdi main ke-12 pada mereka, bagi pandangan mereka. Kemudian dia kata, Quran yang ada, jadi ditanya, dari riwayat Usul Kafi dia bagi tahu, orang tanya Sayyidina Ali, tuan,
kitab yang ada kat tangan tuan tu berapa besar? Berapa banyak? Dia kata Quran yang asal yang ada pada kita ialah 3 kali ganda daripada Quran yang asal yang ada sekarang. 3 kali ganda. Oh, lagi banyak kan? Dia Quran lagi banyak, 3 kali ganda. Sampai dia beritahu dan setengah kitab Syiah beritahu bahawa Quran yang konon ada pada mereka yang disembunyikan ada 17,000 ayat. Quran kita pun barulah 1,000 ayat lebih je. Quran diorang ada 17,000 ayat. Ada 17,000 ayat. Dia kata mana banyak. Mana begitu banyak. Jadi mereka punya fahaman ialah Quran itu ialah apa dia? Quran yang ada pada kita sekarang ialah Quran yang mana telah diubah. Telah diubah. Ni. Tuan-tuan, bila pasal masalah Quran ni, masalah usul ke masalah furuk tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu, usul ke furuk tuan-tuan? Ni masalah usul. Quran juga masalah usul. Ni perkara, ni sekurang-kurangnya lah perkara yang kedua atau ketiga yang kita dah berbeza dengan mereka. Dan perbezaan itu masalah usul Quran. Ialah masalah Al-Quran. Okay, Quran dah berbeza. Kemudian lagi tuan-tuan, apa lagi kita ni? Hadis pula. Hadis. Sekarang masalah hadis. Kita tuan-tuan, kita macam mana hadis sampai kepada kita? Hadis ini sampai kepada kita melalui jalan periwayatan sahabat. Kan hadis kan? Hadis mana boleh sampai kepada kita? Hadis sampai kepada kita melalui sahabat. Sahabat yang sampaikan, maka hadis tu pun sampai kepada kita. Kan daripada guru ke guru mesti jumpa sahabatnya. Bila kita baca hadis mesti ada sahabat. Kan? Mesti ada sahabat sampai. Tapi di sisi Syiah, dia dah awal kafirkan sahabat. Sahabat semua tak boleh percaya. Maka tuan-tuan, segala hadis yang ada pada kita, Bukhari, Muslim, sebutlah apa hadis yang ada pada kita, Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang mesti sampai riwayat daripada sahabat. Dan mesti sampai riwayat daripada sahabat, maka hadis tu semua palsu. Tak boleh diterima. Jadi sekarang ni hadis kita dah automatik dah tertolak di sisi mereka. Habis mereka punya hadis apa dia? Mereka punya hadis hanyalah yang apa yang Ahlul Bait kata. Yang Ahlul Bait kata itu hadis mereka. Yang Ahlul Bait kata. Yang Ahlul Bait kata tu pula semuanya adalah mereka yang dustakan. Mereka yang reka sendiri, mereka tulis, mereka kata Ahlul Bait kata. Mereka kata Ahlul Bait kata. Ahlul Bait kata. Ini tuan-tuan berkaitan dengan masalah apa dia? Ini tuan-tuan berkaitan dengan masalah hadis. Jadi bila ditanya dalam kitab Usul Kafi juga ditanya kepada Ali Ar-Ridha. Tanya pada Ali Ar-Ridha, orang tanya pada Ali Ar-Ridha. Ini maksudnya Syiah punya riwayat ni, versi riwayat Syiah punya. Ditanya pada Ali Ar-Ridha, dia kata, "Tuan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, macam mana dengan hadis mereka?" Lebih kurang riwayat dia disebut dalam Usul Kafi. Maka Ali Ridha kata bahawa hadis yang mereka riwayatkan itu semuanya adalah dusta, tak boleh dipakai. Semua tak boleh dipakai. Habis orang tu tanya, habis tu kalau begitu, macam mana, adakah kita percaya atau tidak pada hadis mereka? Maka dia kata bahawa kita percaya kepada hadis mereka, tapi kita percaya sebab supaya untuk elakkan daripada kita ini diganggu oleh mereka. Mana percaya pun sebab kerana pura-pura. Ini. Tapi tuan-tuan, ada ke riwayat ni sebenarnya? Riwayat ni Syiah yang buat. Sebenarnya tak ada pun, saya beritahu awal tadi dah. Imam-imam Ahlul Bait yang mereka sandarkan ucapan ni semua dusta, mereka yang buat sendiri. Imam Ahlul Bait tak kata pun na'udzubillah, tak kata macam tu pun. Tapi mereka yang telah membuat pendustaan terhadap imam-imam Ahlul Bait. Jadi hadis pun tak autentik. Sebab apa? Sebab dah awal lagi bahawa semua sahabat kafir. Bila semua sahabat kafir, tak percayalah. Mana ada lagi riwayat-riwayat yang boleh diterima yang datang daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini masalah Quran. Ini adalah berkaitan dengan masalah Al-Quran. Masalah sahabat saya dah terang awal dah, sebab dia berkaitan dengan imamah tadi. Masalah Al-Quran saya dah terang. Masalah hadis juga kita berbeza mereka. Tuan-tuan nak jelaskan boleh ada 20 perkara. Cuma saya nak jelaskan beberapa perkara yang asas saja. Kalau boleh faham beberapa perkara yang asas ni, maka kita boleh faham betapa menyimpangnya, betapa keluar jauhnya fahaman Syiah ini daripada fahaman Islam yang sebenar. Kemudian apa lagi perbezaan kita dengan mereka? Syiah ada satu bab akidah. Apa dia tuan-tuan? Akidah taqiyah. Akidah taqiyah. Taqiyah ini apa dia? Menzahir, mengucapkan atau membuat tindakan, membuat ataupun mengucapkan benda yang mana khilaf, bertentangan dengan apa yang ada dalam hati. Kesimpulannya tipu lah. Tipu dengan tujuan untuk selamatkan diri.
Ini akidah Syiah, iaitu akidah taqiyah. Dan benda ini termasuk dalam masalah akidah. Maknanya, apa dia akidah Syiah? Ialah ada akidah mereka, doktrin mereka, iaitu seseorang itu boleh menipu ataupun melakukan tindakan yang menipu semata-mata untuk menyelamatkan diri. Dan ini adalah mendapat pahala di sisi mereka. Tuan-tuan, dalam Islam, tipu ni apa tuan-tuan? Dosa besar. Kan? Tipu adalah merupakan dosa besar. Yang benda dalam hadis yang beritahu yang tipu, yang dikatakan tipu, sebenarnya setengah ulama kata itu bukan tipu pun. Dalam hadis ada satu tempat yang dikatakan boleh tipu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya bukan tipu pun. Itu pun bukan dikatakan tipu pun. Tapi itu sebenarnya hanya dikatakan seolah tauriah. Nak cerita ni pandai lebar pula kan. Tapi itu sebenarnya dalam hadis yang beritahu tipu, itu sebenarnya bukan tipu. Seolah macam kita kata dia cakap betul, cuma orang tu sangka lain. Dalam Islam dia panggil tahu dalam istilah hadis dipanggil tauriah. Dia cakap betul, cuma orang tu sangka lain. Dia cakap betul kan, tapi orang tu yang sangka lain. Tapi dalam akidah Syiah, masalah akidah ni, siapa yang bertaqiyah dipanggil taqiyah, maka dapat pahala. Lagi banyak taqiyah, maka lagi pahala. Tuan-tuan cuba fikir. Di dalam Islam, siapa yang contoh kata darurat? Siapa yang darurat, tak ada makanan lapar, tiba-tiba jumpa babi. Yang ada sekarang khinzir je babi. Maka pada ketika itu, kalaulah sekiranya dia tak makan babi itu, dia jadi mati. Dia boleh mati. Lapar sangat. Maka ketika itu, bila tak makan babi, dia jadi mati. Dan itu dia makanan yang ada. Pada ketika itu wajib dia makan babi itu sekadar boleh tahan nyawa dia je. Sekadar boleh teruskan kehidupan dia saja. Itu saja, wajib dia makan babi itu. Tapi ada kadar. Bukan dia makan sampai kenyang. Oh, jumpa babi. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sembelih, makan. Kan terus makan sampai kenyang. Oh, tak boleh jalan. Bukan. Makan sekadar perlu. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Saya nak bagi tuan-tuan faham apa ni dalam macam mana pegangan pasal tipu ni. Tapi ada kaitan dengan babi pula. Jadi makan. Tapi makan sekadar perlu, sekadar apa? Sekadar boleh teruskan perjalanan dia. Makan lebih dah kira haram pula. Jadi tuan-tuan ketika itu wajib makan. Kalau dia tak makan dan kalau dia mati, dia berdosa. Kalau dia tak makan dan itu dia makanan yang ada, sedangkan babi itu kan haram. Kan? Tapi kalau tak makan, dia mati, berdosa. Tapi tuan-tuan, itu masalah makanan. Sekarang ni masalah tipu pula. Masalah tipu pula. Di dalam Islam, ada tempat-tempat yang darurat, maka boleh tipu. Betul. Di tempat-tempat yang ada memainkan nyawa. Yelah, kadang-kadang orang tu nak bunuh kita. Kalau tak tipu, saya memang dibunuh. Tapi ada tempat-tempat yang bila kaitan dengan masalah iman, kalau tak tipu sekalipun, dia cakap benar. Dia tak tipu, cakap benar, tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Sedangkan waktu tu darurat. Dia tak tipu, tak berdosa pun. Sebagai contoh, sahabat-sahabat diseksa oleh orang kafir. Orang kafir tu kata, kalau kau tinggalkan agama, ucap kata kau keluar daripada agama, maka pada ketika itu engkau akan dibebaskan. Tapi kebanyakan sahabat tak sanggup nak ucapkan kalimah keluar daripada agama. Walaupun kalau mereka ucap, mereka tipu je pun boleh tipu. Pura-pura je ucap dalam hati tak Islam. Tapi waktu tu bila mereka tetap tak nak sedia ucapkan, tak nak tipu walaupun pada zahir tak nak tipu, pada ketika itu tetap dikira mereka itu dapat syahid. Maknanya di dalam masalah Islam ada tempat yang darurat boleh tipu. Tapi kalau tak tipu, tetap tak berdosa. Tetap tak tipu. Dalam masa tipu tak tipu, tetap tak berdosa. Sebab apa? Banyak sahabat kalau ikut dia boleh tipu, tapi tak mau tipu. Sayyidina Bilal diseksa. Kan diseksa. Dia kata, kau cakap aku keluar daripada agama. Kalau lah Sayyidina Bilal cakap aku keluar daripada agama, tapi dalam hati tak kata keluar dari agama, boleh. Contoh macam Sayyidina Ammar bin Yasir, bila diseksa teruk sangat, lala dia pun pura-pura kata keluar dari Islam, tapi hati tak Islam. Itu pun lepas tu dia risau. Kan? Jadi beliau seolah macam tipu pada zahir. Tapi kalaulah dia tak tipu sekalipun, pada tempat darurat itu pun makan.
Tapi dalam masalah tipu, nak bagi tahu tipu ni berat. Tempat yang darurat pun kalau ikut boleh dibenarkan, darurat maksud perlu. Dibenarkan tipu, tapi kalau tak tipu, mati. Tak tipu maka dia mati. Tetap tak kira berdosa. Tuan-tuan faham tak tuan? Ni fahaman ni kita ni pegangan. Tapi tuan-tuan, akidah Syiah punya hinanya tipu dapat pahala. Tipu dapat pahala. Tuan-tuan faham tak ni tuan-tuan? Apa saya cerita ni? Tuan-tuan faham kan? Dalam masalah makan, pun yang senang makan babi pun tak diberikan kelonggaran. Tapi dalam masalah tipu, sampai kalau orang tu dalam darurat pun tak tipu, pun tak dikira salah. Tapi Syiah punyalah anjurkan tipu sampai tipu dapat pahala. Ni saya dah jelaskan. Sampai kan kalau tipu dapat pahala. Bahkan kalau lagi besar perkara tersebut, maka mereka akan dapat pahala. Jadi ini berdiri dalam masalah akidah, dipanggil taqiyah. Jadi sebab itu kalau mereka duduk dengan kita, sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa dengan orang Syiah yang memang faham betul-betul akidah Syiah, mereka kalau tipu dapat pahala. Dia tipu, kita jumpa dia Islam, itu Islam. Sebab itu tuan-tuan, oleh kerana akidah mereka ini memang tipu dapat pahala, maka sebab itu paling susah nak kesan mereka. Susah nak kesan mereka. Dia duduk dengan kita, dia jadi ahli sunnah wal jamaah, pura-pura. Sebab itu bila dikatakan, ini juga ada beritahu dalam kitab mereka, Usul Kafi, bahawa bila orang tanya, kan dia kata Quran kita tak boleh percaya. Habis dia kata macam mana Quran yang kita ni dah kena sorok, kita nak baca Quran apa? Kan? Kita nak baca Quran apa? Ini disebut dalam kitab Usul Kafi. Mereka kata bahawa Quran mereka dah disorokkan, yang ada Quran kita je. Maka macam mana nak buat? Maka imam tu pun katalah, bacalah Quran mereka dulu, taqiyah. Kan pura-pura bahawa kita juga percaya pada Quran mereka. Takut-takut kita nanti disusahkan oleh mereka. Ini ialah fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antara perbezaan fahaman akidah dan juga fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tuan-tuan, itu masalah taqiyah dapat pahala. Jadi tuan-tuan, mereka ini semua kalau mereka berhadapan dengan kita, mereka memang akan tipu. Dia akan pura-pura kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan kata ni, tapi lepas tu bila dah ada peluang, maka barulah mereka akan cucukkan jarum mereka untuk menyebarkan fahaman mereka kepada kita. Okey, sikit-sikit lagi cuma nak terang beberapa perkara. Tuan-tuan, fahaman Syiah, bila fahaman Syiah ini, mereka memandang kita ini tak saluan dengan mereka. Mereka memandang kita ini tak saluan dengan mereka. Bila tak saluan dengan mereka, mereka kata kita ni kafir. Itu dah bahaya dah. Itu memang dah bahaya dah. Okey, satu adalah dia fahaman salah, dan di sisi mereka kita ni kafir. Ialah kita kerana fahaman mereka salah, kita kata mereka ni kafir. Fahaman mereka tu menyebabkan mereka boleh jatuh kafir. Tetapi tuan-tuan, ada lebih bahaya dari itu. Di sisi mereka, darah kita halal dibunuh. Di sisi mereka, darah kita ini, kita kafir, halal dibunuh. Maka kerana itu, di negara-negara di India, Pakistan, terutama pada zaman-zaman perayaan, pada hari-hari perayaan mereka, maka mereka akan bunuh sebanyak-banyak mungkin Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa di sana tuan-tuan, saya dulu pernah duduk Pakistan. Tuan-tuan tak pernah duduk, saya pernah duduk kat sana. Bila tiba 10 Muharram, 10 Muharram ni hari syahidnya Sayyidina Husin. Yang bunuh Sayyidina Husin orang doang juga sebenarnya, tapi dia tuduh yang bunuh ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah ditulis yang bunuh mereka Sayyidina Husin orang doang juga, tapi mereka tuduh kita yang bunuh. Maka kerana itu, untuk kononnya membalas dendam balik darah Sayyidina Husin, bila 10 Muharram mereka mengisytiharkan 10 Muharram hari halal darah orang Sunni. Kerana itu bila 10 Muharram, kalau di India, Pakistan, tarikh ini adalah tarikh darurat. Tarikh ini tarikh darurat. Orang-orang semua akan orang-orang semua akan berkurung dalam rumah. Biasa 10 Muharram semua kedai tutup, sunyi. Tempat-tempat yang kalau kuat Islam saja yang akan buka kedai. Tapi kalau secara umumnya bandar semua tutup. Sebab di sana ada Syiah. Syiah mereka kuat. Di India, Pakistan 30% atau 40% orang Syiah. Banyak di sana Syiah banyak. Terutama lagi Karachi, bandar besar. Di Lahore Syiah ada banyak. Lagi setengah-setengah kawasan mereka ada Syiah. Ada kadang-kadang setengah tempat, masa zaman saya belajar sini pernah berlaku di setengah tempat, bila waktu tu waktu berkurung, tapi ada setengah orang Islam yang kuat iman. Iman mereka kuat. Mereka 10 Muharram mereka pergi semayang. Kalau ikut waktu tu berkurung, tapi setengah orang Islam yang kuat iman, dah terlantak lah.
pergi dia semayang. Maka pergi semayang. Bila pergi semayang, 2-3 saf. Datang orang tembak. 2-3 saf semua mati syahid ketika tengah solat. Yang buat tak ada orang lain dah. Walaupun tak tuduh, kita tahu orang doang buatnya. Kan? Sebab pada ketika itu mereka berfahaman bahawa siapa yang mana bunuh orang Sunni dapat pahala. Pahala dapat. Kan? Macam soalan macam kita berperang. Itulah fahaman mereka. Sebab itu fahaman ni tuan-tuan begitu berbahaya. Perlu dijauhi. Ini bukan fahaman yang kecil-kecil. Ini bukan fahaman yang ni. Dan tuan-tuan, antara kita dengan mereka tidak ada takrib. Takrib apa dia? Pendekatan. Nak memperdekat antara kita dengan mereka boleh tak? Boleh. Tapi kamu kena beriman macam kami beriman. Itu pendekatan antara kita dengan mereka. Kerana ada orang nak buat pendekatan kan? Tak ada masalah, boleh dengan mereka ni, boleh lagi. Tidak. Mereka dengan kita masalah usul, bukan masalah furuk. Jadi pendekatan antara kita dengan mereka kalau nak dibuat, boleh. Syaratnya kamu kena beriman macam kami beriman. Bukan macam iman kamu. Kalau tidak, kamu bukan tergolong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kamu bukan lagi tergolong di dalam orang yang berfahaman Islam macam akidah kami. Okey, jadi lepas tu saya nak jelaskan di sini beberapa perkara sahaja. Kan, beberapa perkara sahaja, iaitu pertama sekali ialah berkenaan dengan ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nama Sayyidina Ali ni kadang berlaku salah faham. Kita kadang sebut karramallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kita sebut dengan karramallahu wajhah. Ada orang kata ini Syiah. Tak, tuan-tuan. Sebutan karramallahu wajhah bukan Syiah. Memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana memuliakan beliau, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memanggil panggilan ini kepada beliau. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu juga dipanggil karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah atau Ali radhiyallahu anhu. Jadi jangan salah faham lah. Tuan-tuan, kita nak jauhi Syiah. Jangan sampai orang yang tak Syiah disyiahkan. Itu kena jaga juga. Ni semua saya silap, semua disyiahkan. Ali karramallahu wajhah dah Syiah. Okey. Satu lagi ialah sebutan alaihi salam. Ni pun banyak orang salah faham lah. Sebutan alaihi salam kita biasa kenakan dekat Nabi kan. Nabi SAW, kalau Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi lain semua kita panggil alaihi salam. Syiah memang mereka bila sebut nama Sayyidina Ali dan keturunan beliau semua dengan gelaran alaihi salam. Fatimah alaihi salam, Ali Zainal Abidin alaihi salam, Musa Kazim alaihi salam, Ali Ridha alaihi salam. Itu memang Syiah lah. Tapi tuan-tuan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, kita pun tak ada masalah dengan sebutan itu, alaihi salam. Sebab itu di dalam Fathul Bari sendiri ada di satu tempat disebutkan bahawa Fatimah alaihi salam. Cuma tuan-tuan kena jelas bahawa Syiah memang gunakan alaihi salam untuk imam-imam mereka itu. Alaihi salam, kalau perempuan alaihi salam. Tetapi kalau kita juga ada kenakan kepada mereka, walaupun jarang-jarang. Tapi kalau dikenakan kepada mereka, tidaklah Syiah. Nanti tuan-tuan tiba-tiba baca kita hadis, disebutkan bahawa alaihi salam kepada setengah imam. Kan imam mereka, imam tu. Maka tuan-tuan kata ni Syiah ni. Tuan-tuan belum tentu lagi sebut alaihi salam kepada mereka itu adalah Syiah. Tapi kalau Syiah dia memang berhenti. Dia memang akan gunakan alaihi salam. Lagi tuan-tuan, itu berkenaan dengan panggilan kepada imam-imam tersebut. Yang seterusnya ialah tuan-tuan, macam mana yang seterusnya ialah macam mana fahaman ni boleh tersebar. Macam mana fahaman ni boleh tersebar? Sebenarnya fahaman Syiah ni dulu tak ada kat Malaysia. Secara umum je lah. Fahaman ni mula-mula tersebar bila bermulanya revolusi Iran. Revolusi Iran berlaku, orang tua tahu revolusi Iran kan? Revolusi Iran berlaku tahun 1979. Kan, kalau tuan-tuan yang mungkin tahu tahun revolusi Iran. Siapa? Ayatullah Khomeini. Dia telah berusaha untuk gulingkan Shah Iran. Kan, orang yang berumur tahu. Kan, Shah Iran. Yang muda-muda tak tahu apa, bola dia orang tahulah. Kan, yang ada cuba revolusi gulingkan Shah Iran. Jadi bila cuba gulingkan Shah Iran, Ayatullah Khomeini ni Syiah. Shah Iran juga Syiah, dua-dua Syiah. Tapi Shah Iran ni dia ni pemerintahan kuku besi, beraja. Maka Ayatullah Khomeini ni, nak cerita banyak lebar, susah tapi memerlukan masa. Tapi Ayatullah Khomeini ni yang telah cuba gulingkan Shah Iran, dan dia cuba nak naikkan pemerintahan dia. Kononnya pemerintahan imam yang faqih, imam yang mahir dari ilmu agama, kononnya lah. Tapi dia juga Syiah. Ayatullah Khomeini dia telah mulakan revolusi Iran.
dan dia telah mewar-warkan di negara di dunia, kononnya dia nak mewujudkan pemerintahan Islam di Iran. Syah Iran ni kuku besi, zalim. Syah Iran zalim. Dan orang pun tahu Syiah. Tapi Ayatullah Khomeini ni pun adik-beradik dia juga, penipu juga. Kan, dua-duanya cuma dia tidak wujudkan pemerintahan beraja. Dia nak mewujudkan pemerintahan jumhuriyat, pemerintahan jumhur. Jumhuriyat maksudnya pemerintahan republik. Maka pada ketika itu Ayatullah Khomeini dia telah sebarkan, dan juga dia telah pergi ke banyak negara di dunia, dan juga dia telah tulis artikel-artikel nak mewujudkan pemerintahan Islam. Ketika itu, orang-orang yang mungkin tahun 80-an ingat perkara ini. Jadi pada ketika itu telah tersebar di negara-negara di dunia, sampai ke Malaysia juga pada ketika itu. Pada ketika itu sampai ke Malaysia, ialah apa dia? Iran nak, Ayatullah Khomeini nak membangunkan pemerintahan Islam di Iran. Maka banyaklah negara-negara di dunia yang menyokong pemerintahan ataupun naiknya Ayatullah Khomeini ni. Diorang tak tahu bahawa dia tu ialah Syiah. Maka dia telah menulis banyak artikel. Tulis buku juga. Ada buku dia juga pasal pemerintahan. Al-Hukumatul Islamiyah. Ni buku Ayatullah Khomeini. Nama terjemah dia Al-Hukumatul Islamiyah, terjemah dia adalah pemerintahan Islam. Dia juga tulis Kashful Asrar. Banyak lagi kitab Ayatullah Khomeini. Dia telah tulis, maka kitab ni telah disebarkan ke satu dunia. Sebahagian artikel dia pasal tafsir juga disebarkan ke satu dunia. Bila lepas tu, selepas revolusi Iran, orang mula baca kitab buku-buku Ayatullah Khomeini ni. Bila dah baca baru tersedar, Syiah apa ini ni? Baru orang baca. Sampaikan barulah orang-orang yang di Malaysia sini pun, yang pada awalnya kononnya menyokong mereka ini, dan orang tak tahu, barulah lepas tu mereka tahu bahawa dia ni Syiah. Tapi waktu tu dah terlambat. Sebab link dah ada. Pada ketika 80-an lagi dah, orang-orang Iran dah mula masuk ke Malaysia. Macam mana mereka sebarkan fahaman mereka? Ini kena jelas. Macam mana sebarkan fahaman mereka? Biasanya mereka ni akan sebarkan fahaman mereka dengan buat parti, buat sambutan. Apa sambutan yang mereka buat? Antara sambutan yang mereka buat, biasanya mereka akan buat markas. Markas mereka dinamakan Markas Ahlul Bait. Ini antara nak mula nak kenal. Markas Ahlul Bait. Ini cara mereka sebarkan, Markas Ahlul Bait. Lagi lepas tu sambutan yang mereka buat biasa dia apa? Hari mengingati kelahiran Sayyidina Ali. Ini kadang-kadang kena hati-hati sikit. Kita memang muliakan Sayyidina Ali, tapi kadang bila ada orang sebut birthday Sayyidina Ali, ini kena hati-hati juga. Lepas tu apa lagi? Lepas tu mereka bila buat parti yang kedua, nanti orang datang. Lepas tu mereka buat parti yang kedua, hari kelahiran Sayyidatina Fatimah, orang pun datang. Dia akan sampaikan jarum dia. Kita kena sayang Ahlul Bait, sayang Ahlul Bait. Orang pun terimalah sayang Ahlul Bait. Memang terimalah, kita pun sayang Ahlul Bait. Lepas tu lagi orang datang. Nanti dia kata datang lagi ya, kita buat lagi parti. Akan datang, kita buat lagi parti. Parti mengingati kelahiran Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini cara mereka buat parti. Biasanya parti-parti ini dihadiri oleh orang universiti. Sebenarnya ada satu lagi doktrin Syiah yang lebih suka oleh orang universiti. Apa dia? Doktrin mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni orang kata nikah kontrak. Bila suka-suka kahwin, tak payah. Kahwin ni pula tak ada pun pakai akad. Tak ada pakai akad, tidak ada wali, tidak ada saksi, tak perlu. Suka kamu bantu, aku nikah mut'ah dengan kau, dapat selama 3 tahun lah. 3 tahun duduk kat sini belajar kan. Maka nikah mut'ah. Maka berlakulah nikah mut'ah daripada dulu masuknya fahaman Syiah tahun 80-an sampai 90-an dekat universiti-universiti. Ni fahaman ni siapa yang sebarkan? Orang Syiah. Orang Syiah telah bawa nikah mut'ah. Dia bila sebut bab nikah mut'ah ni kan bab nafsu. Bila sebut bab nafsu ni orang sukalah. Yang seronok dia lelaki lah. Sebab tu suka nak ikut Syiah ni, sebab ada nikah mut'ah. Apa kelebihan Syiah? Ada nikah mut'ah, na'udzubillah. Kan? Bahkan di dalam akidah Syiah, sesiapa yang ni pasal nikah mut'ah pula. Di dalam akidah Syiah, sesiapa yang nikah mut'ah, dia semua ada kelebihan khusus. Apa dia kelebihan dia? Ada disebutkan dalam kitab Usul Kafi, disebutkan siapa yang mana nikah mut'ah, nikah kontrak tu, nikah kontrak, lepas tu nak pisah boleh pisah, dengan mana perempuan yang dia pilih dia boleh nikah mut'ah. Siapa yang bila datangi perempuan tersebut, dia kata dapat 100 pahala. Bukan datangi, dekati. Dia bila pegang perempuan tu, dah kata dapat 100 pahala. Bersama dengan perempuan tu 1000 pahala. Mandi wajib pula, lepas tu mandi
Mandi pula dia kata akan digugurkan dosa dia sebanyak bulu di badan dia. Kau besar pahala. Maka lagilah semangat nak nikah mut'ah. Kan na'udzubillah nikah mut'ah adalah zina. Dan kalau dapat anak, ialah lahir anak tu zina. Maka dia pun kata nikah mut'ah tu kan ada dalam hadis. Ya, memang ada dalam hadis. Tapi kan nikah mut'ah benda yang dah mansuh. Nikah mut'ah memang pernah ada ketika dalam peperangan Khaybar. Tapi lepas peperangan Khaybar dah dimansuhkan. Maka kalau siapa buat lagi, maka dia apa? Jadi zina. Tapi Syiah tak nak pakai pemansuhan tu. Dia tak nak terima apa? Pemansuhan tu. Dia tak nak terima mansuh di perkara tersebut. Jadi dia kata nikah mut'ah dibenarkan. Orang dulu banyak terkesan dengan pemahaman Syiah ni sampai sekarang. Ialah antara kerana dia seronok bab nikah mut'ah ni. Suka nak bagi pahala banyak kononnya. Na'udzubillah ini adalah perkara zina. Jadi sekarang ni mereka sebarkan fahaman mereka macam tu. Okey, dia ada perkara satu lagi. Okey, sekarang tuan-tuan, satu orang datang kat tuan-tuan. Dia kata saya Syiah. Adakah tuan-tuan boleh terus kafir dengan dia? Tuan-tuan ni kena jelas. Dalam Islam, mengkafirkan orang adalah perkara yang begitu bahaya. Ini bab yang begitu bahaya. Bab nak mengkapiak orang, tuan-tuan, ini bukan kerja kita. Ini adalah perkara yang begitu bahaya. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis disebutkan, sesiapa yang mengkafirkan satu orang, dia kata pada satu orang tu kau kafir. Kalaulah orang itu memang tak kafir, maksudnya orang itu tak layak dengan ucapan tu akan kembali kepada si pengucapnya. Sebab itu tuan-tuan, kafir ni bab bukan benda main. Sebab itu tuan-tuan dalam apa masalah pun, elakkan daripada mengkafirkan orang, melaknat orang, mensyirikkan orang. Ini benda yang cukup bahaya dalam Islam. Sebab apa? Dalam hadis bagi tahu, sesiapa yang melaknat orang, mengkafirkan orang, kalaulah orang yang dikatakan kepada dia itu tak layak dengan ucapan tu, maknanya dia bukan kafir. Ucapan tu akan kembali pada dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam ulama-ulama dalam bab mengkafirkan orang ni hati-hati. Kita tak suka-suka jatuhkan orang kafir, kecuali perkara itu jelas. Jadi tuan-tuan, sebagai contohnya, bila satu orang datang kepada kita kerana dia beritahu dia ni Syiah, adakah boleh kita terus kafirkan dia? Tidak. Kita tak boleh terus jatuhkan bahawa dia nikah. Ini perkara penting tuan-tuan. Ini adalah perkara yang penting. Sebab itu kena difahami betul-betul. Saya dah beritahu dah perbezaan kita dengan Syiah tuan-tuan, masalah usul ke masalah furuk tuan-tuan? Usul. Furuk pun ada, tapi memang daripada masalah usul. Yang mana menyebabkan boleh terkeluar dari agama. Tapi tuan-tuan, satu orang tu kalau datang, dia kata bahawa saya ini Syiah, adakah boleh terus kita kafirkan dia? Kita tak boleh terus kafirkan dia. Kan? Sebab kita ambil jalan hati-hati. Kecuali kalau dia memang menjelaskan dengan mulut dia depan-depan kita bahawa apa contohnya, dia kata saya kafirkan sahabat. Dia kata saya na'udzubillah, apa contoh, dia kata sahabat sekian-sekian kafir. Pada ketika itu barulah boleh kita kata kau ni jatuh kafir. Atau dia kata Quran tu memang tak sah. Quran tu memang dah diselewengkan. Quran yang ada diselewengkan. Kita boleh kata kau jatuh kafir. Boleh faham tak tuan-tuan? Kalau dia memang mentasrihkan, tasrih maksud jelaskan dengan mulut dia, dia mengatakan benda-benda yang memang kita kata pasti itu adalah perkara yang usul, dia kata dia tak beriman dengan perkara tersebut, atau dia melanggar perkara tersebut, maka barulah kita boleh kata dia itu kafir. Tapi kalau setakat dia kata saya Syiah, tak boleh. Betul. Baru kata Syiah kafir. Tapi tanya dia, apa dia Syiah? Dia pun tak tahu apa dia Syiah. Dia kata aku Syiah. Dia Syiah ke apa? Tak tahu. Takkan tak ada terus kafir dia, na'udzubillah. Tapi kalau dia kata dia laknat Sayyidina Abu Bakar, na'udzubillah. Ataupun dia na'udzubillah, dia laknat Sayyidina Umar. Atau dia laknat Sayyidatina Aisyah, dia laknat sahabat, na'udzubillah, dia kafirkan sahabat. Dia kata Quran tu tak boleh percaya. Waktu tu baru boleh katakan kau jatuh kafir. Saya nak beritahu di sini supaya kita jangan senang-senang dengan mulut kita mengkapiakkan orang. Nanti lepas ni tuan-tuan dengar Syiah kafir, maka tuan-tuan pun jumpa kafir. Jangan. Tak silap dia tak kafir, dia baru setakat orang kata baru nak join, tiba-tiba dia dah kena kafir. Na'udzubillah. Tuan-tuan, dalam masalah kafir ni janganlah kita senang nak hukum orang kafir. Kita nak laknat orang, jangan. Hati-hati dalam bab ni. Laknat, kafir, syirik. Ini benda-benda yang ni. Yang sekarang ni suka mensyirikkan orang ni Wahabi. Sebab itu kita dekat nak jauhi Wahabi. Syiah pun nak jauhi, Wahabi pun nak jauhi. Sebab antara amalan mereka suka syirikkan orang. Ini juga fahaman yang kita nak jauhkan. Sebab ini bukan benda main-main. Sebab ini benda yang mana bab masalah akidah juga.
kalau kita tak kena kepada dia, dia tak kafir, dia tak laknat, maka benda tu kembali kepada kita. Lala apa kita nak keluar daripada agama. Sebab itu na'udzubillah, kena hati-hati di dalam ucapan mengenai perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita ni semua tuan-tuan kena jaga perkara ini. Oleh itu tuan-tuan, sekarang ini fahaman ini sekarang ni banyak masuk dari orang intelektual. Fahaman ini sekarang banyak masuk dalam universiti. Di tempat lain juga masuk, tetapi banyak masuknya secara umumnya menggunakan golongan cerdik pandai. Di UPM saya dah pergi satu surau. Di surau itulah orang kita ni kadang semayang malas. Saya pergi satu surau, satu tempat dekat UPM. Saya sendiri pergi kat Selangor 4 tahun lepas. 4 tahun lepas satu surau saya pergi. Orang kita tak datang situ semayang, lala Syiah ambil. Orang Iran datang situ, semayang kat situ, bawa batu siap, semayang kat situ. Mereka bila kamat mereka pun lain. Kan saya dengar mereka kamat mereka ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna aliyan wasiyullah. Dalam kamat mereka ada macam tu. Kan setengah-setengah dalam azan ada juga sebutan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Pun ada mereka punya azan mereka. Ada macam tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, oleh kerana fahaman mereka ini sekarang banyak menyusup kat universiti. Termasuk pensyarah dan juga pelajar-pelajar. Iran sekarang masuk di Malaysia banyak. UPM banyak, UM pun banyak. Dan sekarang ni orang Melayu pun banyak dah berpegang pada fahaman mereka. Di Gombak pun saya dengar ada markas mereka. Di Kedah pun ada markas mereka. Kan sebab itu tuan-tuan kalau hantar anak tuan-tuan belajar universiti ke, selalulah tengok ke anak tuan-tuan tu. Jangan belagak sangat anak aku doktor, anak aku PhD, doktor, master. Kan orang kita kan, anak belajar universiti sikit belagak. Tak tanya pun dia tahu. Anak saya nombor 2 tu belajar tengah ambil PhD tu. Orang tak tanya pun dia beritahu. Anak saya ambil PhD tu. Satu orang tengah ambil master tu, tengah ambil. Ya, master bagus, tak ada masalah. PhD tapi tengok akidah dia. Saya selap balik Syiah, na'udzubillah. Kan ni berlaku. Satu orang dah mesej saya, dah lama jugalah mesej. Dia kata anak dia pergi belajar kat UM. Balik-balik tak nak semayang dah. Dah tak nak semayang. Lepas tu dia kata semayang dah tak nak. Tak tahulah fahaman apa, tapi takut juga fahaman macam tu. Kan? Lepas tu dia kata kadang-kadang anak dia pergi parti. Saya syak terkena fahaman macam tu. Sebab itu tuan-tuan, kalau anak-anak tuan-tuan belajar, sekalipun UIA sekalipun, jangan bangga anak tu doktor, PhD. Jangan bangga sangat. Kan, ya tak ada masalah belajar tu, tapi tuan-tuan cek juga akidah dia. Sekali-sekali dia balik, ajak dia semayang. Tengok-tengok tak nak semayang. Sebelum ni jaga semayang, tiba-tiba tak nak semayang. Lepas tu dia dah mulalah wuduk dia boleh macam. Lepas tu tiba-tiba semayang dia boleh macam. Tengok-tengok tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bangga sangat anak tuan-tuan belajar. Saya beritahu tuan-tuan awal, jangan bangga sangat, kecoh sangat anak tuan-tuan belajar sana, belajar sini, belajar sana. Tapi kena cek juga akidah dia. Biar dia belajar bodoh pun, tapi jangan terkena fahaman tu. Berapa kali universiti tak lulus lah, asyik exam tak lulus je, tapi okey tak terkena fahaman tu. Ini kadang kalau jadi doktor, habis doktorate pun 3 tahun, 4 tahun belajar, dapat master kepujian pun, dapat PhD kepujian pun, grade tinggi sekalipun, dapat kepujian, balik-balik dia Syiah tak guna. Baik tak payah jadi doktor, baik tak payah, tapi asalkan akidah dia betul. Tuan-tuan dengan itu kena hati-hati. Kena cek akidah tuan-tuan. Kita juga kena hati-hati. Anak-anak kita belajar ni, kebanyakan yang terpengaruh ni adalah golongan muda. Jadi kesimpulan kepada fahaman ni ialah supaya macam mana kita dapat pelihara kita daripada fahaman ni, ialah pertama kita kena kuatkan akidah kita. Kalau orang belajar akidah betul-betul, maka dia tak akan terkena fahaman ni. Kalau orang memang tahu apa dia asas tauhid, apa dia Quran, apa dia hadis, dia memang tahu betul-betul asas akidah ni, dia tak akan terjebak dengan fahaman apa dia usul-usul Syiah ni. Sebab kalau tak ada akidah, siapa yang biasa mudah kena bila tak ada akidah? Kan? Orang yang ada belajar akidah boleh terkena, lagilah kalau tak ada akidah. Jadi supaya kita jangan terjebak dengan masalah ni, kena kuatkan akidah kita, mantapkan akidah kita. Bila kita tahu bab-bab usul dalam masalah akidah, bila datang fahaman ni, barulah kita akan dapat elakkan, barulah kita akan dapat tangkis, barulah kita akan dapat jauhi fahaman-fahaman macam ini. Rasa sampai situ saja. Ini ceramah pasal ni. Apa yang saya sampaikan tuan-tuan ni, contoh tuan-tuan cuba ingat. Walaupun dapat 10% ke 5% ke, dapat banyak ke sikit ke, tapi tuan-tuan cuba ingat dan sampaikan fahaman ni kepada orang lain. Kesimpulannya, fahaman ni perlu dijauhi. Kita perlu, tapi sebelum nak jauhi kena faham dulu. Apa dia fahaman ni? Saya dah terangkan banyak lebar dah daripada mana sejarah dia. Tuan-tuan
Perbezaan kita dengan mereka dalam masalah usul sekurang-kurangnya 20 perkara. Saya baru bagi tahu 5 perkara je. Ada banyak lagi tu. Baru bagi tahu 5 perkara. Nak bagi tahu nanti kena sambung lagi. Kena 2-3 jam lagi ceramah. Tapi ni baru ada 5 perkara saja saya dah sampaikan. Masalah imamah, Quran, hadis tu, masalah mut'ah kan. Ini saya sampaikan kepada tuan-tuan. Banyak lagi bab lain-lain yang mereka berbeza dengan mereka. Sekurang-kurangnya ada 20. Ada 20. Fahaman mereka berbeza masalah usul, bukan masalah furu'. Berbeza dengan mereka. Sebab itu kita kena ni. Syahadah mereka pun lain tuan-tuan. Syahadah mereka. Syiah, kalau siapa nak masuk Syiah, dia syahadah. Syahadah dia, dalam syahadah dia dah kutuk Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dalam syahadah dia ada laknat. Siapa yang masuk Syiah, maka dia syahadah. Ucap syahadah tu ada kutuk Sayyidina, ada laknat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dalam syahadah mereka. Cubalah tuan-tuan bayangkan. Syahadah pun berbeza. Quran lagi semua tu dah jauh lagi lah, memang berbeza. Okey, sampai situ saja. Mudah-mudahan dapat difahami. Semoga kita dapat jauhi fahaman ni, dan semua tuan-tuan juga, dan juga kita ni keturunan kita, semoga Allah jauhi kita dari fahaman ni. Semoga Allah kekalkan kita dalam iman dan amal, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mati di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.